Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okay, mohon maaf kita dah kita perlu untuk pindah waktu tadi dari jam 2.30 ke jam 3 ni. Okay, jam 3 ni kita dah masuk kepada modul ketiga. Okay, modul ketiga hari ni kita akan explore tiga perkara iaitu journal finder, journal suggester dan journal matcher. Okay, baru-baru ni saya ada buat perkongsian di opsi berkaitan perkara ni. Mungkin ada yang dah tahu sebab lebih kurang sama je slide ni. Jadi hari tu saya share dekat link, siapa yang nak join boleh join. Jadi mungkin ada sebahagian kecil dekat sini mungkin dah tahu dah yang berkaitan dengan journal finder, suggester dan juga matcher. Okay, cuma ada lebih sikit je untuk slide ni. Okay, kita akan cover 4 iaitu Elsevier Journal Finder, Wiley Journal Finder, Springer Suggester Journal dengan Manuscript Matcher, Web of Science. Okay, nombor 1 adalah Sign Direct. Tadi kita dah explore Sign Direct. Apa yang kita explore Sign Direct tadi? Kita dah buka account, register, dapatkan account. Kemudian kita dah explore gunakan dia punya advanced search. So kita dah gunakan Boolean teknik tadi ataupun gunakan filter untuk tahun ataupun kategori articles ataupun open access. Kemudian kita dah belajar juga berkaitan dengan Sign Direct tadi, kita boleh gunakan search yang lain. Boleh buat advanced search. Selain tu kita boleh buat auto search dan juga boleh buat affiliation search. Macam-macam kita boleh buat search. Okay, ada satu perkara yang ada lagi benefits yang ada dalam Sign Direct adalah Finder. Okay, Finder tadi ada dalam tu, cuma saya splitkan dalam modul 3. Okay, Journal Finder ni dia akan bantu kita. Okay, sebab tu saya lupa nak highlight. Untuk peserta TOT ni, you all semua, jadi kalau lepas ini, masa selepas 5 hari ni, kita perlu tulis artikel. Jadi bila tulis artikel, saya akan semak artikel. Okey, nombor 1, saya tak minta banyak, 1 je. Adalah menjadi kesukaran pada saya, kesukaran pada saya apabila you hantar artikel tak tahu nak hantar ke mana. Okey, tadi kita dah explore dah 7 database. Kita dah explore dah 4 index. Kita cover publisher, 7 publisher dan tadi 4 index. Ini semua apa yang kita belajar pagi tadi dekat modul 1, modul 2 untuk supaya you all ada tahu jalan untuk mengenal pasti jurnal mana yang kita nak hantar. Jadi tulis jurnal ni custom. Kita kena mengikut standard jurnal yang kita nak hantar. Jadi kalau you hantar artikel dekat saya untuk saya semak, macam mana saya nak tahu standard tu kalau you sendiri tak tahu kat mana jurnal nak hantar? Jadi untuk hari ni, besok, especially 2 hari ni, dia sebenarnya guide you sebenarnya untuk menentukan kat mana jurnal yang kita nak hantar. Okay? Salah satunya sesi modul 3 ni, Journal Finder ni akan help kita untuk find journal that could be best suit to publish your scientific article. Okay? Secara mudah dia ada satu website, masukkan tajuk dan abstract, dia akan find yang kita apakah jurnal yang sesuai untuk hantar di dalam Sign Direct. Sebab kita tengah explore sekarang ni adalah Sign Direct. Okay, ini link dia, journalfinder.elsevier.com. Okay, ini dia punya interface dia. Okay, ini muka surat depan dia. So dia ada find journal, about, FAQ. So kita bolehlah klik dekat about ataupun klik dekat FAQ untuk dapatkan detail. Saya encourage supaya kita sentiasa update lah. Dan kita pun nak kena tahu juga tip and tricks. So bacalah FAQ. So bila baca FAQ ni adalah macam-macam. How that Elsevier Journal Finder works. I have just entered the abstract from the article we was published in Elsevier Journal. But the journal does not show up mesh in the Journal Finder. Why is that? Jadi ada banyak perkara yang sebenarnya you boleh explore dekat FAQ. Jadi kena klik dekat FAQ ni dan baca. Okay, kita direct kepada exploring. So kita nak exploring Finder Journal ni. Okay, klik dekat Find Journal ni. Kita klik dekat Find Journal ni, dia akan keluar paparan macam ni. Jadi kita masuk kita punya title, okay, kita punya tajuk, kemudian kita masukkan abstract. Sekiranya kalau kita tak ada abstract, masuklah apa-apa perkara yang kita panggil description ataupun hal-hal yang mencerminkan tajuk. Maksud cerita sikitlah satu peringan pendek kat sini. Ataupun kalau ada abstract lagi baik. Okay, kemudian keywords. So type lah beberapa keywords yang bersesuaian dengan topik kita ni.
Kemudian field of research. Okay, klik kat sini ada keluar beberapa field research, you klik lah. Boleh lebih daripada satu. Kemudian klik find journal. Okay, saya tunjuk satu contoh. Okay, ini yang saya buat. Saya letakkan saya punya title. Okay, saya masukkan saya punya abstract. Okay, kemudian saya masukkan 4 keywords. Okay, field of research tadi saya sebut boleh masuk lebih pada satu. You boleh pilih, saya pilih business management and accounting, engineering dengan health professions. Jadi dengan maklumat paper title, dengan saya dah copy paste saya punya abstract, masukkan beberapa keyword, kat sini saya masukkan 4 dan field of research saya masukkan 3, lepas tu kita find journal. Bila find journal, kita dapat tentukan dan temukan sebanyak 50 journal. Macam mana dia temukan 50 journal ni? Berdasarkan kita punya title, abstract dan keyword tadi. Okey. So 50 journal ni tak adalah saya tunjukkan dalam slide tapi dia akan keluar lah nombor 1, 2, 3, 4. Okey. Macam mana nak baca interpretasi result ni? Okey, pergi nombor 1. Okey, nama jurnal tu adalah Health Policy and Technology. Okey, ada beberapa information kat sini kita kena betul-betul familiar. Nombor 1 adalah ni, yang saya bulat warna merah ni. Dia ada text max score. So yang paling tinggi ada 5 bar. Okey, nak bagi tahu kan, jangan kata kalau tak dapat 5 bar tak boleh hantar kat sini kan. Biasa jurnal ni dia ambil consider humble. Jurnal ni consider dia humble. Susah kita nak jumpa text max score dia 5. Biasa 3 ni kira baik dah kan. Akan jumpa 2, 1 pun dah baik dah. Yang rasa yang tak boleh nak hantar kalau langsung tak ada bar lah. Kalau 3 bar ke 2 bar ke 1 bar okey. Okey, tu kat sini menunjukkan text max score dia bagus. Dia ada 3. Okey, kita tengok size score. Bila sebut size score, ni merujuk Scopus. Jadi kita tahu Health Policy and Technology ni berindeks Scopus. Okey, 1.34, consider dia lagi tinggi, lagi banyak, lagi tinggi nombor dia. Katalah lepas ni 2.34 lagi bagus daripada 1.34. Kalau 4.34 lagi bagus daripada 3.34. Okey. Size score ada formula sendiri, iaitu yang Scopus punya formula. Okey, impact factor adalah Web of Science. Kalau impact factor adalah Web of Science. Jadi, Health Policy and Technology ni dia berindeks Scopus dan dia juga berindeks Web of Science. Okey, accepted rate bermaksud kat sini jika 100 artikel yang hantar di Health Policy and Technology, ada 10 authors tu submit secara total ada 100 artikel, 29 akan lulus ataupun accepted. Maksudnya tu yang dapat 29%. Daripada 100 orang hantar, 29 yang lulus. Okey. Time to first decision 13 minggu. Kalau kita hantar kat jurnal ni, Health Policy ni 13 minggu ni bersama dengan berapa bulan? So dalam 3 bulan lebih. Katakan 3 bulan setengah. So kalau 3 bulan setengah, kalau you email dengan dia ataupun hantar through the system, lepas 3 bulan setengah tanpa khabar berita, okey, senang kita tunggu 4 bulan lah. Lepas 4 bulan, email dengan dia. Email dengan chief editor. Ataupun platform yang disediakan untuk berkomunikasi dengan Health Policy. Tapi kena tunggu 13 minggu. Okey, time to publication. Okey, yang ini sensitif sikit nak bincang kerana time management kan. Okey, time to publication ni sekiranya dah accept. Okey, kita dah buat pemotolan apa semua dan sebagainya. Okey, dapatlah accepted. Jadi accepted nak tunggu publish ambil masa selama 2 bulan. Tapi sekarang ni kalau jurnal-jurnal ni dia ada forthcoming atau impress. Kalau sign direct ni kita pakai impress. Okey, maksudnya dah di online kan tapi page number belum ada lagi. Itu maksud dia. Maksudnya kalau ambil 2 minggu ni di online kan tapi page number tak ada lagi, baru di online kan adalah volume nama jurnal adalah orang dah boleh download dah, orang dah boleh cite dah tapi page number belum ada lagi. Okey, secara keseluruhan berdasarkan site score, impact factor, accepted rate, time, first time decision, time publication, kita kena tengok juga dekat atas tu adalah OA dengan S. OA dengan S bermaksud jurnal ni boleh bayar, tak nak bayar pun tak apa. Saya memilih untuk tidak berbayar. Jadi subscribe lah. Maksudnya jurnal ni free. Tak perlu bayar. Kalau nak bayar, dia akan di open access kan. Bila open access kan, berapa kena bayar? Tu dia tu. 3,000 USD. Dekat 12,000 lebih. Jadi saya tak ada duit. 12,000 lebih tu semata-mata saya nak terbitkan artikel saya dekat Health Policy and Technology. Jadi saya pilihlah S, subscribe. Okey. Bila sebut subscribe, warna kelabu ni, kita tengok kat bawah tu. Warna kelabu S, ago period. Maksudnya dalam 12 bulan. Maksudnya setahun. Dalam kata lain, senang ceritalah. Kalau kat sini cakap 13 minggu ke, sini cakap 2 bulan ke. Okay, ni nak menunjukkan bahawa senang ceritalah. Kalau saya tengok je maklumat ni, saya terus pergi tengok kat sini. Okay, jurnal ni setahun. Saya baca macam tu je.
Okay, kalau nak hantar Health Policy and Technology ni setahun. Nampak kat sini tulis subscribe untuk embargo period adalah 12 bulan. Okay, ada orang kata kalau hantar open access ni dia cepat sikit. Okay, dia cepat sikit tu adalah cepat sikit tapi tak ada cepat sangat. Mungkin 11 bulan, mungkin 10 bulan macam tu je. Tapi tak adalah over sangat. Kalau pakai OA ni akan terbit dalam masa 2 bulan. Tak. Itu lain. Itu untuk jurnal yang mungkin open access saja. Tapi kebanyakan jurnal top publisher dia ada dua. Dia ada open access dan subscribe. Dia bagi kita pilihan. Mostly lah jurnal top publisher ada bagi pilihan. Jadi kebanyakan kalau saya pilih subscribe lah. Okey, itu penemuan. Daripada 50 artikel tadi dia temu paper Health Policy and Technology. Saya rasa kekuatan dekat jurnal ni adalah dekat tax max score dia tinggi. Okey, saya pergi pilihan yang kedua daripada 50 tadi adalah Journal of Information Security and Application. Okey, dekat sini tax max score dia 1 je berbanding tadi 3. Tapi kalau kita tengok sini side score dia dengan impact factor dia lagi tinggi daripada tadi. Tadi 1.3 dengan 1.2. Tapi kat sini 2.2, 1.5. Maksudnya dia lagi tinggi dari segi side score dan impact factor. Accepted rate dia 18 berbanding tadi 29. Ini 18. Tadi bagus accepted rate dia tinggi. Ni kurang sikit. First time decision dalam masa 2 bulan. Cepatlah, tak adalah tunggu lama. Kalau tadi dekat 13 minggu, yang ni dekat 8 minggu je. Dalam masa 2 bulan kita dapat tahulah sama ada masuk dekat under review ke kena reject. Kalau kata kena reject, kita boleh hantar tempat lain. Okay, ni baguslah dia punya respon dalam masa 2 bulan saja. Okay, time to publish kalau dah accept, in between tu dah accept, so mengambil masa 2 minggu untuk terbit. Dalam arti kata lain, jurnal ni S. Saya lebih suka tengok embargo period. Tahu jurnal ni, okay 24 bulan. Okay, kalau saya tulis pada tahun 2021 akan terbit 2023. Okey, kalau saya nak pilih open access, so bayaran dia 2,400 USD. Ni option dia. Okey, jadi hantar je. Kat sini, kan saya kata dia orang ni humble. Dia orang akan letak 24 bulan. Tapi silap 4 bulan. Jadi dia memang letak macam ni. Dia memang bukan jenis yang berjanji kata okey terbit 2 bulan. Kan kalau tak dapat tepati 2 bulan, jenuhlah kita. Kan? Jadi dia memang letak 24 bulan. Pengalaman saya kadang-kadang 24 bulan. Kadang-kadang 6 bulan dah terbit. Tapi dia memang dah ambil consider maksimum lah. Jadi kita jangan takut sangat. Ni kalau tanya saya 18% ni pun okey. Tak ada masalah 18%. Okey. Sebab saya biasa bidang saya kadang-kadang 5% je. Ni 18% ni bagi saya okey. Tak ada masalah. Okey, ni pilihan yang kedua. Kekuatan kat sini saya rasa kat sini 2 minggu dia cepat. Yang tadi saya pilih sebab yang pilihan pertama tadi disebabkan oleh tax max score. Okey, yang kedua ni saya pilih sebab time publication. So maksudnya lepas accept tak lama nak terbit secara online. Pilihan yang ketiga, Journal of Operation Management ni dia ada 2 bar. Cubi bagus lagi lah tapi tak boleh lawan yang nombor 1 tadi. Kan? Tapi side score dan impact factor dia punyalah tinggi. Journal ni Q1. 9.87. Jadi siapa plan macam saya lah. Sekarang ni saya jadi fellow research. Jadi research fellow kena terbit artikel Q1. Jadi saya kena hantar jurnal ni lah. Sebab memang kena dapat index Q1. Okay. Accepted rate dia memang rendah. Nampak 4% je. Okay. First decision ambil masa selama 4 bulan. Sebab 16 minggu. Okay, time to publication dia tak berani nak fight, tak boleh nak bagi kat sini. Cuma dia beritahu kalau Journal Operation Management dia secara plus minus dalam 24 bulan. Maksudnya 2 tahun. Kalau saya nak hantar open access, kena bayar 2,000 USD. Maksudnya dalam 8,000 lebih. Kalau saya nak bayar. Okay. Memang jurnal ni ada kawan saya hantar open access. Tak jauh sangat beza lah. Kalau kata saya tak dapat terbit 18 bulan, mungkin dia boleh terbit 70 bulan. Dari segi darjah kesenangan pun lebih kurang je. Ini betul-betul Journal Operation Management ni, OA ni betul-betul kalau disebabkan untuk terbit secara open access. Dari segi benefit lain tak ada. Sebab tu kebanyakan orang hantar jurnal kat Operation Management ni pilih subscribe. Free je. Okay, kemudian yang keempat, Research in Social and Administrative Pharmacy. Ini saya tunjuk kata dalam saya direct. Contohnya kalau kita nak hantar kat jurnal ni macam mana nak submit. Saya tunjuk tadi kan. Okay. Research in Social and Administrative Pharmacy. Okay, kat sini dia punya size score 2 okay juga. Accepted dia tinggi 36%. So ambil masa sebulan untuk first respond, ambil masa 43 minggu lepas accepted. Ni lagi lama. Maksud dia punya queue list panjang. Lepas accept, jenuh nak tunggu 43 minggu baru boleh terbit. Okay, secara keseluruhan jurnal ni dia berani cakap dia akan terbit dalam masa setahun. Okay, kalau nak bayar 2,700. Kalau you nak bayar, you ada hak untuk tidak bayar, so kita pilih subscribe. Okay, bila tengok jurnal ni, Research in Social and Administrative Pharmacy, saya rasa bagus kat accepted rate dia sebab 36%. Tadi yang dekat Journal Operation Management bagus dekat dia punya side score dan impact factors. Kalau Journal Information Security Application dia bagus dekat
tempoh terbitan dia tak lama 2 minggu. Okey, kalau bagus set polisi teknologi tu dia match dengan bidang kita. Dia match dengan bidang kita. Jadi kita ada nak hantar dekat Hub Policy and Technology ke, nak hantar Journal of Information Security and Application ke, nak hantar Journal of Operation Management atau nak hantar Research in Social Administrative Informasi. Okey, jadi katakanlah saya nak hantar jurnal ni sebab saya merasakan acceptance rate tinggi. Okey, kalau dalam 100 orang tinggi sikit ni, 36 orang akan dapat. Saya pilih jurnal ni lah. So kalau berkenan, kita klik dekat jurnal website. Okey, klik dekat jurnal website ni. So dah keluarlah paparan ni. So kita nak submit kan? Klik submit your paper. Lepas kami submit your paper macam tadilah, kena register sebab kita nak hantar kat jurnal ni, kena register dulu. Masukkan username dan password. Okey, kita kena register dulu. So klik register lah kat sini. Kalau dah ada masuk username dengan password, tak ada kena register. So bila register, okey, kenalah masukkan maklumat yang diperlukan. Okay, katakanlah you dah register, so kita nak hantar start new submission. Kita klik dekat start new submission. Jadi kita masuklah, ikutlah, dia ada bahagian kat sini, enter manuscript information, upload file, provide additional information, review and submit. Kat sini saya pilih artikel research paper lah. Kalau kita ada data, ada analisis, kita masukkan research paper. Okay. Dan kemudian masuklah full title, masuklah abstract. Okay. Kena masukkan semua maklumat ni lah. Okay, kalau macam tadi saya sebut, kalau selagi tak lengkap, tak boleh pergi next page. Sudah keluar error macam ni lah. So kena fulfillkan semua. Okay, ini kena baca juga tadi. Tadi kita klik submit your paper kan. Tolong klik juga dekat author guideline. Okay, klik kat author guideline. At least bacalah dia punya syarat, dia punya formatting, dia punya font size, apa yang boleh masuk gambar color ke, tidak ke. Ni semua dekat maklumat author guideline. Inilah Research in Social and Administrative Pharmacy, dia punya guideline. Okey, selesai dah. Itu yang pertama, maksudnya kita nak hantar dekat Sign Direct, gunalah Journal Finder Sign Direct. Masukkan title, masukkan abstract, masukkan keyword dengan field of research, kemudian kita klik find, kemudian dia akan suggest. Macam tadi dia suggest 50 artikel. Daripada 50 jurnal tadi, 50 jurnal tu kita punya screen, kita finalize ada 4 jurnal yang paling sesuai kita nak hantar. So, lepas tu kita buat investigate lagi. Daripada 4 tadi, you pilih untuk jurnal kat pharmacist tadi, disebabkan you rasa accepted rate dia tinggi. Okay. Pilihan yang kedua, kita nak hantar jurnal. Tadi Sign Direct. Pilihan yang kedua dekat Springer. Okay, dekat Springer ni nama dia Journal Suggester. Okey, ini cerita sikit lah Journal Suggester. Sama juga. Dalam Journal Springer ni banyak jurnal. Jadi dengan memasukkan tajuk dan abstract, Journal Suggester ni akan matchkan dengan jurnal yang sepatutnya kita hantar. Okey, Journal Suggester ini dia punya link. Okey. Okey, sama juga masukkan manuscript title dan manuscript text dan juga subject area. Okay, subject area ni boleh pilih. Scroll down kat bawah tu, nanti pilihlah kita punya subject area. Okay, saya pun dah buat. Jadi saya masukkanlah saya punya title. Okay, saya masukkanlah saya punya manuscript tab ataupun abstract. Kemudian saya pilih kategori business and management. Berdasarkan 3 information ni, title, abstract dan subject area, saya menemukan beberapa artikel. Menemulah beberapa artikel. Mungkin 10, mungkin 15. Okay, saya dah simplified dah. Saya jumpa beberapa artikel, lepas tu saya snapshot. Antara artikel yang saya jumpa adalah paper ni. Jurnal ni yang berkaitan dengan jurnal Operation Management Research. So impact factor dia tinggi, 4.7.27. So nampak tak QA dengan OA dan S. Maksud jurnal ni pilihan. Nak bayar silakan, tak nak bayar pun tak apa, subscribe. Okay, first registration ni bagus. Tak sampai sebulan. Bagus jurnal ni. Kalau kita hantar kat Journal Operation Management ni, tak sampai sebulan dia dapat respon. Jadi kita tahulah kalau kena reject, boleh hantar tempat lain. Tak ada tunggu lama-lama. Okay, acceptance rate dia 3%. Ni satu lagi challenge. Dalam 100 orang hantar, 3 je yang lepas. Tapi secara jujur kan, jangan takut sangat. Dia memang suka. Dia orang ni jurnal dia nak lagi hebat letak acceptance rate rendah. Dia orang tak letak 90% sebab dia bukan buat bisnes. Jadi dia orang akan letak 2% lah, 3%. Tapi kalau tanya kita nak hantar, jangan takut nak hantar. Saya silap 3% ni sembang je 3%. Hantar 40%, 50%. Jadi 3% tu nampakkan quality matters dia. Jadi bila dia letak rendah, kita kata okay, jurnal ni memang ni lah.
Tapi memang dia tunjuklah yang memang ramai juga orang hantar tapi tak fulfill. Jadi kita yang dah join 5 hari ni, saya rasa kita takkan tu macam tinggi pula. Kita akan usaha sebaik mungkin supaya kita tak jadi sebahagian yang kena reject untuk first round. Jadi kalau kena reject tu pun biar dekat review, bukan dekat chief editor. Chief editor ni kita hantar dalam masa tadi itulah 23 hari dia boleh reject. Dalam 23 hari ni keputusan pertama adalah chief editor. Sama ada keputusan dia nak dipanjangkan masuk dekat under review ataupun kena reject. Belum accepted lagi. Accepted ambil masa lagi. Okey, jurnal ni kalau nak bayar, berapa harga dia? Harga dia 3260 US. Kalau pound 2160 kan. Jadi harga dia adalah 3260. Tinggi tu. Jadi ini harga dia. Dan harga dia mungkin akan berubah lah kadang-kadang ikut currency dan sebagainya. Mungkin management ada hak untuk revisekan dia punya price. Tapi harga dalam USD 32660. Banyak tu. Dekat 13-14 ribu tu. Okay, pilihan yang kedua berdasarkan tadi kita punya title, abstract dan juga field. Okay, dia menemukan ASEAN Business and Management. So dekat sini dia OA dan S juga option. Impact factor ada. Kalau sebut impact factor maksudnya ni Web of Science. Okay, macam tadi pun lupa nak tengok. Ni adalah 4.7 impact factor. Automatically dia adalah Web of Science. Okay, kita nak check juga. Dia juga Scopus. Maksud jurnal ni Scopus pun ya, Web of Science pun ya. Jurnal ni, so dia OA, boleh hantar. Nak bayar boleh, tak nak bayar pun tak apa. Dia ada option kat sini. ASEAN Business Management ni ada impact factor, automatic adalah Web of Science dan dia juga adalah Scopus. So jurnal ni Scopus pun ya, Web of Science pun ya. Okey, kelebihan jurnal ni mengambil masa 20 hari. First decision average, cepatlah. Tapi accepted rate dia tetap 3%. Nak bayar berapa? 2750. Tak bayar-bayar lah. Benda ni dah free kan. Okey, kenapa orang still nak bayar kalau dah tahu dah free? Sebab dia nak open access kan. Jadi kalau artikel dia terbit, siapa-siapa pun kan, asalkan ada internet, duduklah kat Nigeria ke, Somalia ke, kat Palestin ke, so kita boleh access. Maksudnya tak perlu masukkan username dan password. Itu kelebihan OA. Tapi dari segi kita, mampu ke kita? Kalau 13,000 tu, bolehlah kita simpan 13,000 tu bagi orang yang lebih memerlukan, join food bank ke dan sebagainya, kan. Jadi adalah contribution lain. Kalau tanya saya, tak payahlah nak bayar banyak sangat ni. 2750 dekat berapa dah, dekat 11,000 nak bayar semata-mata nak terbit dekat ASEAN Business and Management ni. Okey, jurnal ni boleh subscribe, mengambil masa 20 hari. Cepatlah, tak adalah tunggulan lama. So baguslah kalau tengok dari comparison antara Springer dan ScienDirect. ScienDirect mengambil masa yang lama untuk first respond. Maksudnya kita hantar kena relax dululah 4 bulan 5 bulan baru kita tahu first respond. Tapi jurnal Springer ni bagus, dalam kurang sebulan dia dapat respon. Baguslah. Saya suka macam ni. Kalau katakan nak, cakap nak. Kalau katakan tak nak, cakap tak nak awal-awal. Jangan drag lama-lama. Okey. Yang ketiga adalah Journal of Global Entrepreneurship Research. Tengok. Alamak, dia tak ada impact factor. Kalau tak ada impact factor, kemungkinan besar dia bukan Science Citation Index, dia bukan Social Science Citation Index, dia mungkin Art and Humanity Index ataupun Emerging Source Citation Index. So kita kena check lah. Kalau macam ni kena check lah. Kan takut tak cukup syarat bergraduat pula. Okay, tengok impact factor kat sini. Kita tengok apa yang ada. Okay, dia Emerging Source Citation Index. Dia Web of Science yang keempat, iaitu Emerging Source Citation Index. Check, ada Scopus tak? Oh, tak ada Scopus. So jurnal ni cuma Web of Science tapi tak Scopus. Web of Science kategori ESCI. Berapa lama first decision? Mungkin ramai orang hantar jurnal ni kan. Dekat 2 bulan baru first decision dia. Tapi accepted rate dia tinggi, 46%. Beranilah sikit. Tadi 3%, yang sebelum tadi pun 3%. Yang ni 46% accepted rate. Jadi mungkin kalau kita ni yang first time, kita rasa ni figure ni bagus. Jadi mungkin kita ambil pilihan untuk hantar dekat Journal of Global International. Kalau tanya saya lah, saya secara peribadi jurnal ni, kadang-kadang dia minta saya di review lah, tapi saya jarang nak review jurnal dia lah. Sebab kadang-kadang bila saya review dia hantar lagi. Tapi bagi saya, banyak dekat Malaysia, dekat Indonesia dan negara-negara ASEAN contohnya, ramai yang hantar kat jurnal ni. Saya rasa dari segi payah senang tu, kalau you dah join kursus kita 5 hari tu, saya boleh kata dekat senang sikit lah. Senang. Jurnal ni boleh. Siapa dah hantar, boleh. Tapi jurnal ni, dia ada pilihan open access ataupun subscribe.
Okay, sebab dia ada Web of Science lah. Bila Web of Science, hantar jurnal Mat Saleh ni kena dalam English lah. Kalau yang tulis bahasa Melayu kena translate dalam English dulu. Okay, katalah saya berkenan dekat jurnal ni, saya klik lah submit your manuscript. Okay, submit manuscript saya tak tunjuk lah tapi adalah cara dia nanti sama macam kita dah explore tadi Springer. Tadi yang saya tunjuk tadi dekat sesi awal tadi kan, sesi pagi saya tunjuk macam mana nak submit. Kena register account, itulah sama juga. Okay. Okay, kita pergi yang ketiga. SignDirect sudah pakai Journal Finder. Springer pun dah pakai Suggested Journal. So yang ketiga adalah Willy. So Willy, nama dia Willy Journal Finder. So Willy Journal Finder ni dia punya link. Okay, kita pergi dekat link ni. Okay, konsep yang sama kita akan buat matching journal. Okay, kita akan masukkan. Tadi kita dah main dah tadi. Find journal by title. Sekarang ni nak find matching journal. Tadi yang ni, yang find journal title tadi ada dekat modul 1 tadi. Kita dah explore. Okay, kita try yang kedua ni. Find matching journal. Okay, apa kita buat? Kena masukkan manuscript title dengan abstract. Lepas tu klik find. Okay, saya dah cuba dah. Jadi, saya masukkan saya punya title dan kemudian saya masukkan saya punya abstract. Jadi, lepas saya masuk dua ni, dia baca. Bagus. Maklumat saya ni bagus. Strong maklumat. Bagus kerja dia nanti kalau dia nak buat find. Jadi, saya pun klik find. Klik find, dia temukan 74 search result. Jadi, tak adalah saya tunjuk 74 tu lah. Okay. Jadi, kat sini boleh filter lagi lah. Dekat open access ni ada maklumat yang kita boleh filter lagi kalau rasa banyak 74. Okay, jadi saya nak buat analisis. Okay. Saya buat analisis 3 je. Daripada 74 tadi saya rasa 3 yang saya nak hantar. So, yang pertama adalah business strategy and environment. Nampak ni relevan ni 3 bar ni. Bagus ni. Dia match dengan kita punya keyword dan abstract. Dia ada tambahan kat sini ada letak nama chief editor. Bagus. Okay. Kalau boleh, kalau kenalah bidang kita ni, jangan lupa cite juga chief editor ni sekali nanti. Okay. Sebab tu penting nak chief editor ni kena tahu siapa nama dia. Saya silap kita boleh cite dia. Okay, impact factor dia sangat baik. 5.3 bagi saya sangat baik lah. Orang dalam bidang sains sosial macam business ni, dapat 1 point something pun dah kira hebat dah. 5 sangat hebat lah. Okay. So dari segi ranking, ni tak tahulah kenapa dia pakai 2017. Saya buat awal tahun itu. So tak tahulah, patutnya dia kena top up, dia kena update lah kat sini. Tapi kalau ikut 2017, dalam jurnal ni ada scope. Dia ada scope management, scope business dengan environmental. Environmental paling bagus, ranking yang ke-16. Kalau management ranking ke-42 jurnal ni. Okay. Open access ni optional. Apa maksud optional? Nak bayar boleh, tak nak bayar pun tak apa. Okay. Itu je maklumat yang dibekalkan. Berbeza-beza kan. Springer ada maklumat detail, siap ada harga open access. Sama juga dengan SignDirect, banyak maklumat dia. Dekat Willy ni simple je. Okay, Willy ni simple je. Okay, pilihan yang kedua public admin. Okay, impact factor pun okay tinggi. Tapi ranking ni, nombor 2 ni. Kalau dalam bidang, siapa dalam bidang public admin, ini top 2 journal. Baguslah ni. Okay, ni nama chief editor dia. Okay, ni edited by, ini in chief editor dia Richard ni. Okay, optional dia 1 bar saja. Okay, open access maksud nak bayar boleh, tak nak bayar pun tak apa. Yang ketiga adalah journal supply chain management. Tu dia 6.105, ranking nombor 9. Open access pun option. Jadi boleh nak bayar ataupun tak nak bayar. Okey, memandangkan ni jenuh-jenuh fikir, saya rasa saya nak pilih relevant ke, nak pilih ranking nombor 2 dalam public admin ke, journal supply chain. Okey, mula-mula saya tak nak pilih public admin tapi fikir balik bidang saya tak kena pula dengan public admin. Jadi saya hantarlah journal supply chain tu. Boleh dapat Q1 kat sini. Okey. Jadi kat sini adalah relevant 1 bar berbanding tadi business strategy environment 3 bar. Ataupun saya rasa saya nak hantar kat sini lah. Jadi kalau kat sini tengoklah, kalau saya rasa kalau lebih kepada kena dengan bidang saya mungkin saya hantar kat sini. Mungkin saya tahu macam kat sini pun editor ni pun ada yang saya kenal. Okey. Mungkin macam Richard ni memang saya tahulah sini, saya kena mantap sikitlah penulisan dia. Kan? Jadi kena tahu juga latar belakang ni macam orang Sydney, ni orang mana US. Saya ada masalah sikit dengan kalau chief editor orang US. Bukan masalah kan, maksudnya artikel saya kena betul-betul berkualiti. So dia sangat mementingkan penulisan seperenggan, iaitu kritik and synthesis. Kalau kita ni orang Malaysia banyak menulis cara reporting, tak sesuai antara kat jurnal kat US. Okey, ini contoh dia. Bila saya berminat dengan jurnal yang pertama ni, Business Strategy Environment, kliklah submit this journal. Saya klik. Inilah maklumat dia, Business Strategy Environment. Kalau berminat, saya kliklah submit and article.
Okay, yang kedua tadi public admin review. Okay, kalau saya berminat dengan jurnal ni, saya submit lah an article. Kalau last sekali tadi Journal of Supply Chain, saya minat dengan jurnal ni, dia boleh submit an article. Okay, kat sini dia ada announcements ni. Contoh, listen the editor JCM. Dengarlah. Dia sebenarnya nak bagi tips sebenarnya. Jadi dengar, tak lama pun 47 minit sambil-sambil dengar-dengar dia bagi tips untuk hantar jurnal-jurnal supply chain ni. Nanti follow lah dia punya tips tu. Okay, kat sini latest issue lah. Okay, kena download juga latest issue supaya kita boleh at least tahulah kaedah menulis dia, presentation dia, macam mana dia letak tajuk dia, macam mana buat abstract dia. Jadi kita kena refer juga latest issue. Katakanlah saya berminat antara tiga-tiga ni, antara business strategy and environment, public admin and review dan journal of supply chain management. Katalah saya berminat dengan jurnal ni, saya klik submit and artikel. Macam biasalah, kena register dulu kan, bagi dapat username dan password. Ataupun tadi you dah login kan, you dah ada OCID kan. Kita kan tadi dah modul kedua tadi kan kita dah daftar dah OCID. Jadi boleh login pakai ORCID. Okey, kat bawah tu adalah benda-benda lain kan, instruction and form, FAQ and user guide. Ini. Ini. Ingat kan, saya ingat lagi benda ni. Bila saya tengok sekarang saya guide juga student PhD, orang buat PhD FAQ boleh tau. Develop FAQ, develop user guide, develop instruction and form. Ni semua ni benda-benda resources ni boleh buat PhD je dua benda bawah ni. Okay, tak apalah, ni cerita lain lah. Kita pasal tesis. Okay, you boleh register ataupun boleh login guna OCID. Okay, alright. Yang terakhir kita bincang 4 je yang utama lepas Journal Finder oleh ScienceDirect, Suggested Journal oleh Springer, Willy Find Journal oleh Willy, dan yang keempat adalah Manuscript Matcher daripada Web of Science. Okay, tadi kita dah create account dah. Jadi tu untung dia kenapa kita dah create account tadi. Jadi kita boleh login terus. Tapi kalau siapa yang tak register lagi, kena create free account dulu. Okay, bila dah create free account ni, semua kena register. Okay, dah keluar dah nama kat sini. Contoh kat sini Nurul Fazli. So sekarang ni kita klik kat atas ni. Mesh Manuscript ataupun kat bawah ni. Mesh Manuscript. Mana-manalah kita klik Mesh Manuscript. Okay, ni dia punya link. Kalau nak pergi direct, ni Manuscript Matcher. Okay, ini dia punya interface. Okay, bila nampak interface kat sini, kita boleh masukkan kita punya title dan abstract. Jadi saya pun masuklah title dan masukkan abstract. Pastikan title tu sila type tajuk kita lah. Tak kisahlah yang berkaitan dengan artikel ataupun kalau nak cari bahan berkaitan dengan tesis. Okay, abstract, masukkan kita punya abstract ataupun description. Klik find journal. Jadi bila saya masuk macam ni, saya dah masuk dah title dan abstract, saya klik find journal. Jumpalah berapa result kat sini? 27 result. Berdasarkan 2 keyword saya tadi, dia mesh, dia jumpa 27 result. Jadi saya explore lah. Okay, jadi beza dia kat sini, kalau tadi ScienceDirect untuk jurnal dalam ScienceDirect je. Kalau Springer dalam jurnal Springer je. Kalau Willy dalam jurnal Willy je. Tapi kalau Web of Science, semua jurnal yang berindeks Web of Science. Okay. Jadi saya tengok kat sini core collection. Saya tak nak ni, saya nak 2 je. Saya nak ambil Social Science Citation Index dengan Art Humanity Index. Tadi daripada 27 tinggal 4. Okay, 4 ni keluarlah pilihan pertama, nama jurnal tu Sustainability. Jadi bila berdasarkan abstract dan keyword tadi, saya boleh hantar jurnal kat Sustainability, atau saya boleh hantar kat Sage Open, atau saya nak hantar kat Total Quality Management, atau nak hantar Frontier in Psychology. Okay, alright. Okay, saya pun tengok. Okay, yang pertama jurnal Sustainability oleh MDPI. So MDPI ni macam mana? Kenapa saya tak masukkan MDPI sebagai top publisher? Sebab banyak discontinue. MDPI ni pun ada discontinue. Sustainability dia mula-mula dulu Q1 dia dah drop dah, start drop dah sustainability ni. Tapi ramai orang Malaysia hantar sustainability ni yalah sebab nak tutup grant dan sebagainya, dia punya level kesenangan tu agak tinggi lah. Jadi jenis sustainability ni bukanlah senang sangat, tapi bagi saya kita boleh usahakan lah. Tapi jenis kena bayar. MDPI ni kena bayar. Nampak ni open access. Dia open access, dia kena bayar lah MDPI ni. Okay. Kalau tengok tiap-tiap circle lah dalam discontinue tu kadang-kadang sangkut juga MDPI ni. Tapi sustainability ni, di MDPI ni banyak jurnal. Ni sustainability okey lagi lah. Cuma dia dah, graf dia dah menurun. Graf dia dah start decline. Citation dia dah start increase. Okay. Yang kedua, yang ni kita tengok lah. Yang paling penting kita tengok MDPI. Okay, Science Citation Index expand. Okay, Social Science Citation. Ada dua-dua ni. Ada Science Citation Index, ada Social Science Citation Index.
Okey. Jadi yang bawah tak apalah, kita tengok yang core je. Okey, yang kedua Sage Open. Sage Open ni is good. Tapi kena bayar juga sebab ni platform untuk open access. Sage Open ni dalam, kalau tak silap saya dalam 800 USD. Antara yang termurah dalam open access. Kalau nak bayar boleh hantar kat Sage Open lah. Okey, nanti kita akan bincang modul nombor 4 lagi. Jadi sebelum kita habis sesi hari ni, kita yang tutup nanti dengan apa, sedikit perkongsian. Kalau siapa yang nak bayar juga ni, saya tak encourage, tapi kalau you nak bayar juga, kita kena bincang lah, cek harga yang murah. Okey, ni Sage Publication. Dia berindeks Social Science Citation Index. Tu pilihan kedua. Okey, ni open access. Okey, maksudnya dua-dua jurnal ni adalah Web of Science. Nama pun kita pakai Web of Science Nature. Mestilah semua jurnal ni adalah Web of Science. Okey. Pilihan yang ketiga adalah Total Quality Management daripada Routledge. Routledge ni maksudnya Taylor and Francis. Ni jurnal daripada Taylor and Francis. Okey, dia ada Social Citation Index. Okey. Last sekali adalah Frontier and Psychology. So kat sini saya nampak dia pun open access. Jadi kita tengok jurnal ni, kalau tak ada open access ni maksudnya option. Dia open access tak? Jadi kat sini kita nampak ada 3 open access. Ni kena bayar, ni kena bayar, yang ni kena bayar. Jadi saya tak nak bayar. So saya nak bayar, saya hantar jurnal Total Quality and Management dekat Taylor and Francis. Jadi saya nak hantar kat Total Quality Management and Business Excellence, saya klik dekat view profile page ni. So saya klik kat view profile page, so dia bagi maklumat. So dia bagi maklumat lah sebab saya ni guna yang kita register sendiri, kita tak guna library punya access. Kalau di UPSI kita orang tak langgan Web of Science. Okey. Jadi saya nak boleh klik dekat jurnal website. Okey, ada kat bawah tadi maklumat lain. Saya tak berkenan yang tu, saya nak tengok ni je, jurnal website ataupun publisher website. Saya nak klik dekat jurnal website dulu. Saya klik jurnal website, dapatlah jurnal ni, jurnal Total Quality Management and Excellence. Jadi dah boleh ekspor ni. Kalau kata saya nak submit, saya klik yang bawah tu, submit and article. Jadi bolehlah saya submit jurnal ni. Okey, selesai. Okey. Modul 3 ni saya lajulah sikit. Nampak macam lancar je semua kan. So ada 4 platform. Nanti boleh gunakan balik slide ni. Kita boleh gunakan Journal Finder, Suggested Journal, Willy Find Journal dengan Web of Science Matcher. Jadi dah tahu dah boleh nampak dah macam mana nak cari jurnal. Saya nak hantar jurnal dekat Web of Science lah. Gunalah ni Web of Science Matcher. Masukkan username pula. Masukkan title dan abstract. Dia beritahulah cadangan kat mana jurnal yang kita nak hantar. Nanti you tulis artikel, ikut format dia. Lepas tu nanti hantar kat saya untuk saya semak. Nanti tulis dekat tu siap-siap jurnal apa nak hantar. Jadi saya boleh customkan semakan tu berdasarkan jurnal yang nak hantar. You all pun kalau nak hantar proofread, katalah you nak hantar proofread dekat orang luar, pastikan bagi tahu you nak hantar jurnal kat mana. Bagi dia author guideline kat dia. Bagi FAQ dekat dia. Bagi 2 contoh artikel kat dia. Barulah proofread tu tahu buat kerja. Jadi bagi je, bayar duit, suruh dia proofread. Jangan. Bagi FAQ, bagi author guideline, bagi 2 contoh artikel yang dah terbit kat dalam jurnal tu. Baru dia boleh matching. Proofread pun suka. Kalau saya suka macam tu. You beritahu saya contoh supaya saya boleh follow the standard. Sekarang ni bila you tak bagi contoh, jadi proofread pun dia proofread biasa saja. Okey. Tu pilihan dia lah. Kalau kita nak hantar dari segi yang besar ke sini, Web of Science ada sediakan platform yang besar. Okey, macam mana pula yang lain-lain? Macam mana yang lain-lain? Kenapa ada 4 je? Kenapa ada Web of Science Matcher? Kenapa ada Springer Suggester? Kenapa ada Willy Journal Finder? Kenapa ada Science Direct Find Journal? Yang lain macam mana? Yang lain kena guna advanced search. Macam tadi, yang kita guna advanced search tu, tapi advanced search tu boleh dapat 2 benefits. Pertama, kita gunakan masukkan keyword untuk cari artikel. Pada masa sama, artikel itu ada nama jurnal dia. Jadi kita boleh tengok juga dengan menggunakan advanced search, kita boleh tahu juga kat mana jurnal yang kita nak hantar. So advanced search tadi dekat modul 1. Kita buka 7 publisher tadi. So ini additional, nak hantar artikel jurnal, boleh gunakan find, suggester and matcher ni. Yang kedua gunakan advanced search. Okey, sekarang ni saya nak buka sekiranya ada soalan sebelum saya nak masukkan modul yang keempat. Ada soalan? Okey, ramai juga nak bayar. Kenapa nak bayar? Ada Asrul tanya, boleh tak bagi satu contoh jurnal yang publish OA dalam 3,000 dalam bidang education? Okey, bidang education banyak. Kalau kata 3,000 ni, RM3,000, kalau convert USD berapa? Kalau convert USD dalam, kalau kita kata kali 4,000 lah. Kalau RM4 Kalau dalam 3,000 ni, kalau kata 1,000 USD.
tak sampai 800, 700, 7 kali 4, 28. Dalam 700. Okey, 700 level open access tak dapat. Tak ada top publisher yang boleh terima 700 USD. Tak ada top publisher yang boleh terima USD. Paling murah saya akan buka modul keempat nanti. Nanti soalan Hasrul ni saya akan jawab untuk modul yang keempat nanti. Mesti sebab apa? Saya dah tengok dah. Saya memang tak nak pun. Modul 4 tu tak wujud pun sebenarnya. Tapi ramai orang nak bayar. Tapi nak bayar dengan harga yang murah. Saya buka nanti modul yang keempat, nanti kita akan bincang. Okey? Nanti soalan Hasrul ni saya bawa ke depan lah. Selepas ni kita akan masuk modul keempat, saya akan jawab soalan Hasrul. Okey. Maksudnya untuk letak title dan abstract dalam journal finder dan suggester, kita guna title dan abstract sendiri. Ya betul lah, artikel kita yang nak hantar. So kita kan nak hantar artikel jurnal. Masalahnya sekarang tajuk dah ada, abstract dah ada, tapi tak tahu nak hantar kat mana. Jadi Halid ni masuk je abstract dengan title, dia akan matchkan jurnal mana yang kita nak hantar. Jadi semualah, kan kita dah buka tadi modul 1. Okey, Science Direct pun ada social science, dekat Taylor pun ada social science. Jadi jurnal ni kalau dekat top publisher ni mostly cover dalam bidang science dan social science. Okey, cuma adalah bidang-bidang yang terpencil, contohnya bidang agama, bidang language, tu bidang muzik, bidang seni. Tapi bagi saya orang dalam bidang ni dia faham, dia tak boleh hantar betul-betul bulat-bulat apa yang dia tulis dalam tesis contohnya. Jadi dia kena ubah sikit supaya nak masukkan dalam social science, ataupun nak masukkan, ada setengah tu orang dalam bidang tu nak kaitkan dengan management sikit, nak masukkan dalam teknologi sikit, dia kena ada multidisiplin lah. Boleh terangkan balik maksud embargo tu menunggu. Kalau contohkan tadi tulis 24 bulan, saya ambil konsep paling mudah dia. Dia ni bab masa dia susah nak kata. Saya compare diri saya sendiri je. Kalau embargo tu letak 24 bulan, memang ada masa saya tunggu dekat 19 bulan. Ada masa saya tunggu dekat-dekat 15 bulan. Paling cepat adalah 4 bulan. Jadi saya faham tentang embargo tu, sebab tu Wonder the Wonder Silver, dia merujuk pada subscribe sebenarnya. Okey, bila subscribe ni, dalam kata lain, kalau senang je, kalau jurnal ni, kalau tulis 24 bulan, dia akan terbit kurang 24 bulan. Tu maksud dia. Tu embargo tu memang jelah proses tu lah, daripada review, daripada proses nak tunggu accepted, lepas accepted nak tunggu tempoh untuk publish. Jadi nak betul-betul orang kata dapat artikel penuh yang dah ada full text, yang dah ada page number, kena tunggu 24 bulan. Itu proses dia lah. Waktu tu senang saya tengok lah. Kalau buka je artikel tulis 12 bulan, okey artikel ni setahun. Kalau 24 bulan, okey ni 2 tahun. Kalau tulis 36 bulan, jurnal ni 3 tahun. Biasanya jurnal ni mengambil masa selama 1 hingga 3 tahun. 1 hingga 3 tahun. Kalau tanya saya artikel jurnal ni berapa lama nak terbit? 1 hingga 3 tahun. Itu paling tepat lah sebab saya merujuk pada top publisher. Tapi jangan terkejut. Saya pun pernah terbit dalam 4 bulan. Hantar dekat Emerald. Q2 ke Q1. Dalam masa 4 bulan juga. Jadi tak adalah orang kata surprisingly lah terbit 4 bulan tu. So jadi you pun hantar kat situ. Saya tak payah compare orang lain, saya compare diri saya sendiri. Hantar jurnal yang sama, tempoh dalam tahun yang sama. Okey, mula-mula saya hantar, dia akan terbit dekat 16 bulan. Kali kedua saya hantar, dalam tahun yang sama, dia terbit dalam tempoh 4 bulan. Of course, tahun terbitan tu tahun yang berlainan lah. Contoh 2020, 2019. Tapi first time hantar 16 bulan. Second time hantar 4 bulan. Tapi kat situ dia tulis embargo, dia tulis kat embargo tu 24 bulan. 2 tahun je tu. Tapi ada masa saya terbit 4 bulan. Tu saya ambil konsep rezeki lah. Rezeki dapat 4 bulan tu. Okey, tu setakat ni soalan yang ada dalam bahagian chat. Nanti siapa nak tanya boleh tanya dekat bahagian chat. So untuk slide ni tak ada gangguan apa-apa lah. Jadi memang kita boleh rujuk dia. Cuma nanti modul 1 tu nanti saya nak baiki sikit. Okay. Alright, kita dah selesai modul 3, kita dah masuk modul keempat. So kita nak masuk modul yang keempat. Sekejap saya buka modul yang keempat. Ini soalan yang merujuk pada Roshan tadi pun tanya soalan Hasrul tadi itu. Okey, yang mengatakan bahawa macam mana kalau saya ada sedikit bajet, ada sedikit modal, kalau saya nak hantar jurnal kat mana saya boleh hantar? Dalam range 3,000 USD tadi kan? Okay. Dia bukan apa, kadang-kadang kat Malaysia ni kalau jadi pensyarah, dia ada bajet. Minta research grant, small budget 10,000. Maksimum universiti bagi pun 3,000 je. Jadi kalau tanya saya 3,000 tak boleh lah. Paling tidak kalau universiti ni, siapa dah suggest dia lah.
Suggest dia dalam 5,000 lah. Kalau ada bajet untuk publication, 5,000. Ada setengah universiti tu pandai. Okey, bajet ni ada grant 10,000. Korang pandai-pandai lah nak pecah-pecah. Kalau kata nak pakai publication 5,000, korang jimatkan tempat lain. Pandai-pandai. Ada setengah universiti buat macam tu. Jadi smart lah sikit. Jadi kalau orang tak nak guna orang cut cost dekat data collection, tapi digunakan 5,000 tu untuk penerbitan. Okey. Tapi saya cakapkan tadi kan, ini bukan objektif saya. Saya kalau nasihatkan semua yang ada kat sini, jomlah kita hantar jurnal yang free. Kenapa nak kena bayar? Tapi untuk menjawab juga setengah-setengah orang, dia nak tanya juga soalan tu. Sebab itulah saya letak juga modul keempat untuk pilihan open access. Okey, kita pergi. Yang pertama. Okey, saya tak payah pergi sign direct lah. Dan kita tahu tadi sign direct berapa harga dia kan? Semua harga dia orang tu 2,000, 3,000 ke atas. Paling rendah 2,500. Tak payahlah kita bincang pasal sign direct sebab harga dia memang harga tinggi-tinggi. Tak payahlah bincang harga Springer, harga dia tinggi-tinggi. Sekarang ni kita bincang platform open access yang murah. Kalau saya nak bincang cerita pasal open access yang mahal, macamlah kita ada banyak duit. Baik kita cerita open access yang bajet. Yang bajet. Okey. Yang pertama adalah Sage Open. Saya pun encourage. Harga dia adalah 800 USD. Itulah yang saya kata antara yang termurah yang saya boleh kata yang terbaik sekarang adalah Sage Open. Impact Factor pun ada. Dia Scopus pun dia, Web of Science pun dia, Sage Open. Okey. Okey, ni Sage Open, type je Sage Open. Okey, impact factor dalam 0.715 tak adalah besar mana. So dia ada index Social Science Citation Index, dia ada DOJ dan Scopus. Yang paling penting dia ada Scopus dan Web of Science. Okey, kalau kata berminat, bolehlah submit now. Okey, ataupun ada maklumat kat sini, ada boleh browse jurnal dulu, nak dapatkan jurnal info, kemudian baru nak submit paper. Okey. Jurnal ni contoh dia kita boleh browse. Contohlah saya browse, so pergi browse by subject, dia macam ni. Bidang business, communication, criminology, ekonomi, education, humanities, information science, political science, psychology science, sociology. Biasa open ni tak masuk geng science tau. Geng science engineering. Science engineering tak payahlah main open. Scopus dengan Web of Science pun tak larat dah. Orang social science memang mencari platform lain. Ni untuk orang social science lah. So pilihlah mana yang jurnal yang berkaitan dekat sini untuk kita pilih. Okay, katakanlah saya pilih Business and Management. Okay, bila pilih Business and Management, sebelum itulah kita kena tengok juga submit paper ni, dia punya submission guideline. Tapi kita pilih dah, kita nak pilih kategori Business and Management, submit paper, submission guideline. Okay, dekat submission guideline tu nampak tak kat bawah tu? Artikel processing charge APC 1,200 USD. Nampak? Saya silap. Ingatkan saya 800, lupa dah ni. Dia 1,200 bukan 800. Maafkan saya. Saya ingat 800 USD. Rupanya 1,200 USD. Bawah tu kan? And article processing charge dia 1,200. Bila kena bayar? Bila dah accepted. Jangan kata bayar dulu. And bila dah confirm, dah review dah okey, dah buat pembentulan, okey, artikel ni kena bayar, barulah kita bayar 1,200 USD ni. Kan? Kalau kata macam ada grant FIGS tu tak ada masalah lah. Memang kita dah letak bajet siap-siap. So siap, yang ni pun kita screenshot, letak dalam research grant kan. Okey, nanti kita nak hantar search kat open. So ni harga dia 1,200 USD. Okey. Boleh Yang pertama tadi, maafkan saya silap. Sage Open 1,200 USD. Okey, kita pergi pula pada Taylor. Tadi tu Sage, sekarang ni kita pergi dekat Taylor. So Taylor pun ada bagi platform yang bajet. Nama dia Cogent. COGENT. OA tu Open Access. Cogent, Open Access daripada Taylor and Francis. Okey, jurnal ni dia punya interface macam ni lah. Dia ada macam-macam Cogent lah. Dia ada, kalau pergi dekat Cogent ni, ada Cogent Engineering, Cogent, tadi Solan Hasrul, dia ada Education, macam-macam dia. Yang ni saya nak masuk ni, saya pilih salah satu lah, iaitu Cogent Social Science. Okay, jadi kita tengok publication charge dia berapa. Okay, dia adalah 1,200 juga. Macam dia orang sepakat je lah. Harga macam flat rate kan. Untuk open access untuk Taylor and Francis ni pun 1,200. Okey, tapi ada slash ni lah untuk apa? Untuk currency yang lain-lain, negara yang lain-lain. There are no submission charge. Memang tak ada submission charge. Bayaran ini bila dah accepted nak publish baru bayar. Bukan submit tu kena bayar. Bila dah accepted dah kena bayar. Ini Cogent. Okay. Cogent ada banyak. Cogent ada Cogent Engineering, Cogent Education, Cogent Management, Cogent Mathematics. Yang saya buka ni contoh Cogent Social Science. Harga lebih kurang je semua.
Okay, Springer Open. Springer Open. Tadi kita dah stage open, kemudian kita dah pergi pada Taylor and Francis pakai Kogan. Okay, sekarang ni kita masuk Springer pula. Nama dia Springer Open. Okay, Springer Open kat sini. Okay, dia keluar interface dia macam ni. Okay, explore your subject area. Okay, ataupun visit all subject page covering all subject area dalam bidang sains, teknologi, medicine, humanistik ataupun social science. Okey, kita pun explore lah our subject area. Klik dekat sini. Bila klik kat sini, ada beberapa lah bidang. Biomedicine, ni kan semua ada kan. Katakanlah saya nak explore business and management, business management and law. Klik yang kat sini. Okay, dia ada cadangkan beberapa jurnal yang open access. So saya tengok jurnal-jurnal ni, saya tengoklah nak hantar kat jurnal Quality Innovation ke, saya nak Frontier Business Research in China ke, nak hantar ASEAN Journal Sustainability ke. Katakanlah saya nak hantar jurnal Innovation and Entrepreneurship. Saya klik artikel kat sini. Klik. Okay, dia bagilah semua ni kan. Tiba-tiba kat sini ada nama dekat fees and funding. Kena tengoklah dulu. Ada bajet ke tidak kan? Klik fees and funding. So dia akan beritahu kat sini harga dia 1085. Murah sikit. Murah. Nanti dulu. Okey. Tetapi kan kalau tengok kan, kalau kita lah kebetulan kita buat PhD, ada student kita daripada negara peperangan ke, contoh student daripada Iraq ataupun negara-negara yang berperang macam Palestin. Ada juga yang kadang-kadang low income countries. So further information boleh baca kat sini lah. Okey. Jurnal ni Index Scopus. Okey, jurnal ni okey dah ni. Kalau nak hantar Scopus, boleh hantar jurnal dekat Innovation Entrepreneurship ni, harga dia dalam 1085. Anda bajet ke? Kalau 1000 ni dekat 4000 jugalah kan. 4000 lebih sikit lah. Kan? Kalau nak tontong 4 orang pun seorang 1000 juga. Kan? Jadi, tapi itulah kita berbincang tentang open access yang tak akan discontinue. Orang kata takutlah hantar open access, bayar mahal-mahal nanti discontinue. Ni Springer kot. Tadi Sage kot, Taylor and Francis kot, yang wujud sebelum kita merdeka lagi. Jadi jenis-jenis ni tak ada isu pasal discontinue. Kan? Sebab itulah harga dia, ni antara yang murah lah, compare dua tadi. Sage 1200, Kogan tadi pun 1200. Yang ni 1085 kalau USD lah. Okey, kita boleh hantar Springer dah ada dua. Tadi ni Springer Open, ni BMC Springer Nature. Ada satu lagi nama dia, BMC Springer Nature. Okay, dekat sini, kan. Artikel processing charge saya straightforward je lah kan. Kat sini harga dia 1290. Mahal lah. Antara ketiga-tiga sini, ni antara yang mahal lah. BMC ni top lah dalam bidang SPG, dalam bidang medik ataupun dalam bidang sains sosial pun, contoh macam ni. Measurement instrument for social science ni orang social science lah. Walaupun BMC ni banyak dalam bidang medik. Okay. Tapi harga dia 1290. Okay, in the science open access. In the science saya hantar kat in the science tadi 13 kan. Satu pun tak pakai OA. Satu pun tak OA. Student master saya ke, student PhD saya ke, hantar in the science saya pilih yang subscribe, yang free. Tapi kalau you nak open access, banyak duit nak bayar, okey, kita ni harga dia. Harga dia adalah 3000 USD. Siapa nak hantar in the science yang open access, 3000 USD. Berapa tu? Dekat 12,000 lah. Saya start lah hantar kat jurnal ni. Mahal sangat bagi jadi okey, nak hantar dekat Emerald Open Access. Berapa harga dia? Harga dia kat sini nampak ni. Artikel processing charge untuk Emerald. Berapa harga dia? 3370. Lebih kurang lah ni harga dia. 3370. Bukan level kita nah. Kayangan sangat ni level-level ni. Kan? Nak hantar open access. Saya hantar dekat Emerald. Satu pun saya tak bayar. Semuanya yang platform yang free. Okey. Okey, Willy Open Access. Ni Willy Open Access pula. Jom kita tengok harga dia kat sini. Contohlah saya nak hantar dekat Global Challenge ni. Jadi berapa kat sini? Dari segi 2,500 fees. 2,500 fees. Okey. Ni nak hantar. Okey, cuma beza dia dekat Willy ni. Dia nak cerita dia. Ada setengah Willy, dia ada wave and discount list tau. So saya pun sajalah klik wave and discount list. Saya pun klik. Bila saya klik, ni senarai your institution may cover your open access fee. Saya pun tengok. Malaysia ada lah. Tapi kalau you Malaysia student, Universiti Malaysia Sarawak. Ada tak yang dalam ni Universiti Malaysia Sarawak? Ni pay 100% or APC for selected paper.
Ni special ni, jurnal ni dekat Willy ni, dekat Global Challenge ni bagi wave dengan discount list ni termasuk Malaysia. Tetapi Universiti Malaysia Sarawak pay 100% for APC for selected paper. Jadi ada token sikit dekat Universiti Malaysia Sarawak ni. Mungkin ada kolaboratif dengan Willy kot ataupun dengan Global Challenge ni. Jadi kadang-kadang saya tengok juga maklumat-maklumat macam ni supaya dapat wave atau dan sebagainya. So kita bukan daripada Universiti Malaysia Sarawak kena bayarlah 2,500 USD. Okay, Science Direct. Ni siapa nak hantar Science Direct ni? Okay, Science Direct ni dia bagi ayat dalam range pula. Okay, Elsevier SPC, price your basic fees range 150 to the 1,900 US dollar. Dalam ni 150 pada 1,900 dolar tu. Nak kena tengok juga 150 ni. Saya tengok juga 150 tu ada lah. Tapi mostly nampak tu 9,900. Tak mampu kita nak bayar jurnal ni. Okay. Okay, itu saja perbincangan tentang open access. Jadi yang ni memang mahal lah. Science Direct memang kita tahu mahal. Willy pun boleh tahan juga 2,500. So dekat Emerald pun dalam 3,370. Tapi dalam range dia tak ada. Kadang-kadang jurnal tu ada yang 2,500, ada yang 2,800. Tapi saya tak jumpa lagi Emerald bawah 2,500. Okay, kemudian InterSign ambil flat rate. Dia ambil 3,000 USD. Okay, kalau you nak hantar dekat BMC dalam 1290, ni dekat Springer. Okay, nak hantar dekat Springer Open dekat 1085, saya rasa ni antara yang termurah. Okay, 1085. Okay, kemudian kita boleh hantar dekat Springer Open kan. Okay, ni kita hantar kat Kogan tadi, Kogan 1,200. Okay, cuma Kogan ni, ni best Kogan ni. Dia orang ni suka buat year end sale. Dia orang ada pula buat year end sale ni. Pernah sekali tu. Tapi kerap lah setiap tahun. Dia buat bulan Disember tu, kadang-kadang bulan November, Disember, harga dia 450 USD. Dia tak main harga macam tu. Dia main harga ujung-ujung. 490 ke 499 USD. Yang best Kogan ni, dia ada main year end sale pula. Dia ada happy hour dia. Kan? Tapi kalau standard rate dia macam ni lah. Ataupun nak hantar dekat tadi Kogan lah. Last kali tadi Stage Open tadi berapa? 1,200 kan. Ni 1,200 USD. Jadi menjawab soalan sahabat kita tadi, dalam bajet dia dalam 3,000 iaitu untuk cari 700 USD, tak ada dalam slide saya. Kan? Jadi kalau kata nak hantar 700 USD tu, dia bukanlah dari segi top publisher. Mungkin kita boleh hantar jurnal. Contoh macam UKM. UKM tak charge mahal. UKM charge RM300 je, 350. Kan? Jurnal-jurnal dekat Malaysia ni biasanya tak mahal lah. Kalau tanya saya pun, ada satu jurnal mahal sikit dekat Uniza. Web of Science je Uniza, tapi dia charge RM800, tak silap saya. RM800 lah. RM800. Jadi jurnal Malaysia yang rate rendah lah, tapi itu bukan top publisher. So bila kita bincang pasal top publisher, paling rendah tadi 10 berapa tadi tu, yang jurnal dekat jurnal ni 1085. Itu dah yang dekat Springer Open. Ni. Kalau ni tanya saya, yang kalau buat Springer Open, Sage Open, Kogan, itu yang termurah lah. Dia ada mainstream yang tadi tu. Yang utama tadi. Yang bila kita tengok tadi dekat Science Direct, tu utama. Dekat Emerald, itu utama. Dekat Taylor and Francis tadi, utama. Routledge tadi, tapi bukan yang Kogan lah. Sama juga dengan Sage yang mainstream, Willy yang mainstream, itu tak mampulah kita nak bayar. Semua cecah 8,000 ke 20,000. Jadi yang murah sikit bajet dia, bermula daripada 1085 ke 1,200 tadi. Itu range dia lah. Tapi kalau katakan lepas ni dah minta bajet, mana-mana research grant, bubuk siap-siap. 1,200 USD tu jadi berapa? Convert kali dengan 4, letak je lah 5,000 siap-siap. 5,000 siap-siap. Kalau katalah lepas ni kalau nak minta research grant, singkat sangat setahun nak dapat Scopus, you minta dalam bajet tu siap-siap, kena minta 5,000. Kepilkan screenshot benda ni. Ni dia punya APC dia. Sebab bagi saya, kalau you all tanya saya lah, sebab saya tak ada banyak experience, sebab saya memang tak hantar kat sini. Tapi kalau tanya saya tengok kawan-kawan saya, satu Malaysia, tempat-tempat lain, semua duk layan Springer Open, Sage Open dengan Kogan Open. Saya tanya dia orang, mahal tak? Mahal. Kenapa hantar juga dekat dia orang ni? Sebab confirm tak discontinue. Sebab dia tak di issue discontinue, Scopus ataupun Web of Science. Sebab dia berada dalam top publisher. Bukan jenis-jenis website yang kita tak tahu asal-usul dia. And company esok lusa boleh tutup. Ni dia orang ni bertahan daripada sebelum kita merdeka lagi. Jadi
established punya publisher, jadi mungkin tak ada isu dekat discontinue. Okay. Kalau tanya pasal harga yang lebih murah pada ni, contohlah bajet dalam 3,000, jurnal-jurnal yang macam mana nak cakap jurnal-jurnal yang bukan daripada top publisher. Faham tak maksud saya? Yang bukan top publisher tu jurnal-jurnal perseorangan. Contoh universities. Universitinya rate charges tak tinggi. Charges tak tinggi. Kalau dekat Malaysia bagi saya biasanya less 1,000 kot kebanyakan. Less pada 1,000. Tapi jelah jurnal Malaysia chances tu nak satu sebab kita orang Malaysia. Orang Malaysia nak hantarkan jurnal kat Malaysia tu masalah dia. Sebab kita sepatutnya kena ada kota. Maksudnya kalau saya jadi jurnal chief editor, jurnal saya daripada Malaysia, saya nak boleh terima orang Malaysia ni berapa kerat je. Saya kena, kalau saya lah, saya ni lakal lagi. Saya nak dalam 20 ke 30% je orang Malaysia. Yang lain kena orang luar. Sebab saya nak maintain, saya dapat queue yang bagus, citation yang bagus, nak ada kolaboratif. Jadi saya tak boleh ambil orang Malaysia. Jadi kalau nak hantar kat jurnal kat Malaysia ni, boleh try buat kolaboratif. Contohnya, kita hantar jurnal kat UKM contohnya, tapi dalam tu ada seorang daripada England ke, daripada Itali ke, kita buat collaborate. So kat situ chief editor akan consider sebab kita melakukan collaboration. Okay, itu yang modul 4. Okay, ada soalan? Untuk modul 1, modul 2, modul 3 dan modul 4. Okey, ada yang tentang golden access dan green access. Itu cerita pasal access lah. Golden access, pasal green access ni definisi berbeza-beza. Contohlah kita ni dapat silver access. Dia kalau cerita pasal access ni, bronze access, silver access. Lepas tu kalau main apa kita panggil tu? Taekwondo white belt, green belt, apa lagi kan? Black belt, dia kadang main color macam tu lah. Kalau macam ni dia pakai pula green access, golden access, platinum access. Kadang-kadang access ni kadang-kadang dia ada fully access macam platinum, macam golden access. Dia full access. Ada yang access sikit-sikit je. Contohnya dia bagi. Ada yang kadang-kadang bila kita terbit, contohlah kita terbit kat jurnal tu, dia bagi kita token 50 orang. So 50 orang tu boleh free access. Siapa dapat tu dapat buka free. Jadi macam-macam jenis access lah. Jadi saya susah juga nak cerita pasal golden access dengan green access ni. Setiap publisher ada definisi yang berbeza-beza. Jadi memang kita kena hasrul, kena tengok kalau nak hantar dekat Sign Direct, kita kena pergi dekat bahagian access tu, bahagian open access, nanti dia definition. Dia bagi definisi golden access tu apa, green access tu apa. Dia tak sama. Dia tak sama. Tapi banyaklah orang cerita pasal access dalam JCR Journal Citation Report pun ada cerita pasal green access ni. Ini kadang-kadang banyak benda, tapi cukup kita faham je. Journal ni kalau di consider open access, semua nak download pun boleh. Tapi nak level out download tu ada kategori dia lah. Tapi kalau jenis option ataupun subscribe, kita option kepada subscribe, yang tu memang kalau ada password baru ada. Dia macam-macam lah. Bila contohlah kan saya cakap tadi, contohlah orang Arab Saudi kan kaya, sultan dia. Jadi sultan tu sponsor satu jurnal. Yang tu maksud dia jurnal tu sepatutnya kena bayar. Tapi maksudnya kerajaan Arab Saudi tu dia sponsor, jadi semua yang pergi kat jurnal tu dapat free access. Okey, kalau macam Emerald ada call paper. Okey, call paper. Okey. Kalau yang tak ada call paper, kita send pada paper itu, jurnal tu publish lambat ke? Tak ada isu. Sama je. Pengalaman saya hantar special issue pun lambat juga. Hantar yang regular pun lambat juga. Kadang-kadang hantar regular cepat juga. Hantar special issue cepat juga. Disebut time management ni saya rasa susah nak cakap lah. Macam saya selalu pesan kat student saya lah. Sebab student saya ramai yang buat PhD kan. Kita jangan fikir pasal publish. Kita fikir pasal accepted. Yang paling penting accepted cepat. Publish nak tunggu 2 tahun pun tak ada masalah. Jadi syarat nak bergraduat, kalau tempat saya UPSI, dia nak accepted je. Jadi contoh je kat InDesign. Saya suka InDesign, accepted cepat. So hantar dalam bulan 1, okay, sebelum sampai bulan 6 dapat dah accepted. Cuma publish tunggu lagi 2 tahun lah, setahun lebih kena tunggu. Layan je lah. Tapi syarat bergraduat dah lepas. Saya ingat lagi student PhD saya dah almost graduate dah setahun 2 tahun. Ada lagi artikel dia tak terbit. Padahal dia submit tu masih dalam semester 5, semester 6. Sampai sekarang ada lagi tak terbit. Tapi dah accepted. Tapi belum terbit. Tapi
Saya prefer InDesign sebab nak dapatkan cepat surat accepted. Jadi kalau grant-grant saya nak tutup, banyak saya hantar ke InDesign sebab nak dapatkan surat accepted. Sama juga dengan Sign Direct. Sign Direct ni mungkin benefits lah sebab pilihan yang banyak. Orang dalam bidang engineering dan bidang sains. Sign Direct ni forthcoming ni cepat. Maksudnya accepted cepat, lepas tu dia akan online, impress. Dia impress ataupun dia panggil forthcoming. So tapi nak tunggu publish penuh, nak tunggu dapat muka surat tu memang lama lah sikit. Jadi susah nak cakap berkaitan dengan management. Jurnal lah benda yang paling susah kita kata nak fulfill dari segi time management. Kenapa? Kita plan. Tapi reviewer buat kerja lambat. Takkan orang reviewer tu volunteer tau. Tak kena bayar apa-apa pun. So kita bagi masa 2 minggu. Kalau dia tak siap 2 minggu, kita bagi ruang lagi masa untuk extend. Kalau macam saya tekat terus terang, saya ada berapa jurnal ni kan. Saya cakap awal-awal dengan dia, ni berapa lama dia punya first decision? Fazli 5 month. Tak apalah 4 bulan nanti baru saya bagi. Saya reviewer, saya kan bagi 4 bulan. Lama saya review, 4 bulan baru saya review. Dan jadi review masa tu adalah 4 bulan. Kan? Sama juga dengan tesis, ada setengah universiti tu bagi saya 2 bulan lebih untuk baca tesis. Lama lah jadi kita. Cuba bagi tesis, dia kata, Fazli kena bagi dalam masa 3 minggu. Jenuh lah saya kena respon cepat lah jadi review tesis. Dia dah bagi saya maksimum 2 bulan lebih. COVID 3 bulan dia bagi. Sepasal COVID, dia bagi saya review 3 bulan. Lambat lah kawan tu nak viva. Tunggu report saya dah 3 bulan. Itu tak minta tambahan lagi. Lepas 3 bulan minta ekstra, universiti yang baik, Fazli kita up lagi 2 bulan. 5 bulan dah baca dekat penilai je. Jadi kes-kes dekat penilaian itulah yang menyebabkan lama. Saya mungkin jadi editor bila saya tahu orang-orang yang bagus review. Ada orang tu memang review cepat tapi macam lepaskan batuk di tangga je dia review. Tapi ada orang review bagus. Tapi itulah dia punya masa. Dia tak boleh siap dalam masa 2 bulan. Kita bagi terus. To be professional kita up lagi 2 bulan. Dah 4 bulan kat dia je. Jadi sebab tu yang menjadikan dia jadi lama lah. Ingat kerja reviewer ni, you all jadi reviewer, katalah jadi reviewer dekat Springer ni, tapi bukan dibayar apa-apa pun. Tapi mungkin you ada kerja lain macam-macam, jadi you ambil masa lah. Jadi memang chief editor faham, proses untuk review tu kita bagi masa untuk review, untuk komen. Lepas you hantar, ada pembetulan, you buat, kena hantar balik dekat reviewer untuk semak. Jadi benda-benda tu masa-masa yang susah nak kawal lah sebab dia adalah waktu yang flexibility. Okey, Journal of Islamic Marketing. Ni jurnal ni bagus. Banyak jugalah. Esok lusa je saya tunjuk Journal Islamic Marketing ni. So baguslah. Dia ada paper boleh buat general review, konsep paper pun boleh hantar Journal Islamic Marketing ni. Tak open call paper saya send juga. Tak perlu tunggu call open. Tak payah sebab kita ada banyak regular issue kan. Call of paper ni tak banyak. Jadi tak semesti kita kena hantar tunggu call of paper, tidak. Kita ada regular issue. Regular issue tu maksud dia kalau janji 4 kali setahun, 4 kali itulah regular issue. Kalau kata special issue atau call of paper ni, special issue ni kadang-kadang setahun satu je. Setahun 2 kadang-kadang tak ada. Jadi hantar yang regular je, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang jurnal-jurnal macam orang dah banyak ni, contohlah saya hantar satu jurnal ni accepted. Saya pun tengok accepted. Saya pun tengoklah kat website kan, accepted tu ada setengah jenis boleh tengok accepted forthcoming. Tu dia list saya yang ke-98. Nama saya check, 98. Maksudnya dia terbit dalam setahun 24 je. Get ready lah. Berapa lama nak kena tunggu ni? Setahun 24 paper je dia terbit. Nombor saya nombor 98 yang saya accepted. 3 tahun lebih ke 4 tahun lah baru artikel saya terbit. Tapi faham lah. So dia memang proses yang dia punya konsep queue system kan. Jadi kena faham lah. You accepted awal tapi publish lambat kan. Kadang-kadang Fazli, aku tengok dalam CV kau jurnal ni bukan tahun 2018 ke? Accepted 2018. 2021 baru publish. Macam itulah contohnya kan. Jadi kadang-kadang ambil masa untuk terbit. Yang paling penting accepted lah. Accepted atau impress atau forthcoming boleh dapat cepat. Cuma nak publish tu ambil lambat. Tapi lah bergantung pada bidang lah. Orang bidang medik, bidang engineering kadang-kadang tak lama macam bidang social science. Social science ambil masa yang lama untuk terbit. Kan? Okey, adakah kata berbayar ni untuk open access ni peluang? Okey, saya nak cerita Muhammad Nizwan kan. Bila cerita peluang. Okey, cerita peluang ni nombor satu peluang yang pertama adalah kolaboratif. Kolaboratif. Contohnya lah macam you selalu very good communication dengan chief editor sebab chief editor bagi kita task jadi reviewer. Jadi kita pun selalu respon bagus. Tapi sebelum tu kita kena volunteer jadi reviewer lah. Senang je jadi reviewer. Dapat email chief editor, buat ayat humble sikit, buat cover letter dan CV, cakap I'm request to be reviewer. Biasanya dia tak tolak. Jadi reviewer ni orang tak tolak sebab kita memang kekurangan paper untuk review. Nanti time to time dia bagilah kita punya paper. Okay, kemudian
sometimes kita nak hantar juga artikel kita. So dia dah dapat detect dalam sistem tau. Kalau you hantar artikel, dia akan check background kita bahawa kita adalah juga reviewer. Jadi kat situ bagi saya lebih percaya pada peluangnya itu, kolaboratif nombor satu. Peluang yang kedua adalah buat call of paper. Tapi call of paper ni dah sekarang boleh bincang. Orang yang call of paper takkan dia di sini nak hantar satu artikel. Ni banyak diperbincangkan. Orang yang buat call of paper tu jadi macam guest editor. Boleh tak guest editor hantar kat jurnal kat situ juga. Tapi still ada jurnal yang boleh accept lah. Kalau tanya saya, itu pun salah satu cara untuk kita boleh terbit. Yang ketiga, menggunakan perkhidmatan. Contoh, katalah Sign Direct ada buat perkhidmatan proofread. Jadi kita pun gunakan perkhidmatan dalam Sign Direct untuk buat proofread. So dengan bayaran ni mungkin mahal. Katalah RM2,500 kita bayar untuk perkhidmatan proofread. So masa proofread tu dia siap tanya jurnal mana yang kita nak hantar dalam Sign Direct. Jangan pula you gunakan proofread Sign Direct hantar ke Emerald, rugilah. Kalau hantar proofread Sign Direct, pastikan hantar jurnal kat Sign Direct. So kat situ mostly chances dia ada. Takkanlah you dah bayar mahal-mahal pakai proofread Sign Direct, tiba-tiba kena reject. Jadi dia ni akan reject awal. So dia kata kalau you nak proofread, hantar you punya artikel. Kita menilai boleh ke tak boleh. Sebab dia tolak juga. Sebab dia teruk sangat English kita ni kan. Dia tolak siap-siap. Kalau kata artikel kita, jurnal ni boleh kita proofread. Itu sebenarnya sebelah kaki dah boleh terbit dah dekat Sign Direct. Yang terakhir tu yang ni lah. Yang cakap tadi, bayar open access ni bila dah accepted. Itu kena tahu law pertama. You bayar bila accepted. Jadi bila masa proses review, orang tak tahu pun benda tu you nak bayar ke tak bayar. Melainkan kalau you pilih search open tadi memang confirm kena bayar lah. Dalam consider ni, kalau you cakap saya, adakah dia senang ke tak senang? Dia bergantung pada kapasiti. Tahu tak kapasiti tu apa? Kalau jurnal tu dalam setahun katalah cepat, 2 bulan sekali. Maksud dalam setahun ada 6 isu. Tapi 6 isu tu katalah boleh terbit banyak sikit, dia 30 kali 6 ada 180. Betul tak? 30 kali 6 180. Tapi yang hantar kat situ 10,000 orang nak hantar kat situ. Mana datang cepatnya? Tapi kalau katakanlah tadi 180 orang yang hantar pun tak ramai, jadi chances tu cepat jugalah. Jadi kalau tanya saya, kalau jurnal yang bayar pun, yang jurnal yang subscribe pun, jurnal Q1 pun, rasa kita tak nak hantar sebab kita takut, lelah saya hantar. Bila saya hantar, dia tengok, rezeki saya dah sebab tak ramai orang nak hantar. Itu selalu grup saya fikir. Kenapa nak takut hantar Q1? Saya cakap dengan student saya, silap hantar Q1 tu, tak ada siapa nak hantar. Dan dah kita hantar, lelah kita dapat terbit. Saya jurnal publisher kena terbit on time. Terbit on time. Jadi tiba-tiba tak ada artikel. Semua orang duk hantar jurnal bayar. Jurnal yang free ni tak ada orang nak hantar. Jadi saya hantar dah. Sebab tu saya tak pernah takut pun hantar jurnal yang Q1, Q2. Cuma nanti kita akan belajar besok. Saya akan tunjuk macam mana ada beberapa perkara yang kadang-kadang kita kena ukur lah kemampuan diri sendiri. Contoh US tadi. Mampu ke orang social science especially? Gaya penulisan kita macam orang US ke? Kalau rasa gaya penulisan kita tak sampai level kualiti orang US, tak payah hantar dekat jurnal US. Kita ni spek kita lebih sesuai dekat Australia, dekat UK. Kalau tanya saya, UK lagi senang daripada Australia. Jadi saya sebenarnya tengok juga cara penulisan saya boleh diterima dengan gaya penulisan English yang macam mana, publisher yang macam mana. Saya betul-betul investigate punya orang. Kalau kata saya tak boleh hantar jurnal tu, bukan saya tak nak hantar Q1. Disebabkan saya memang tahu kalau saya hantar jurnal ni confirm kena reject. Banyak benda yang saya tak boleh fulfill. Saya tak boleh custom. Masa kita belajar tekap, saya tak boleh ikut dia. Saya tak boleh ikut dia. Kalau saya nak buat dia macam ni, memang tak boleh buat. Jadi saya tak akan hantar jurnal tu. Jurnal ni, saya tekap kat mana yang saya boleh ikut. Saya tengok, jurnal ni, ada satu jurnal tu kat Springer, saya dah check dah. Jurnal ni penuh dengan gambar. Kalaulah saya tak ada 8 figure, 6 table, jangan mimpilah saya nak hantar kat jurnal tu. Sebab saya tengok dah semua jurnal semua main presentation, main infografik. So kalau saya nak hantar jurnal tu, saya kena main infografik. Ada satu jurnal tu baguslah, saya tengok. Tapi saya kena belajar satu benda, cara penulisan satu perenggan. Sebab dia main kritikal dengan sintesis. Artikel Malaysia ni, side, melaporkan. Dia tak nak cara penulisan macam tu. Jadi saya kena tukar teknik saya cara penulisan. Jadi saya punya konteks memang investigate. So saya akan menemukan cara penulisan cara saya ni dengan mana. Mana yang saya boleh proceed, saya proceed. Ada yang mana saya tak proceed, saya tak proceed. Jadi kadang-kadang kata, kenapa tak hantar Fazli tu Q1? Bukan aku tak nak hantar. Kau dah baca tak orang baca artikel kat situ? Kau dah tengok tak quality wise reference dia? Kau tengok tu berani citation 2021, 20, 2019. Paling rendah 2019. Kau boleh buat. Citation kita 2012, 2010 ada hati nak hantar jurnal tu. Jadi quality wise kita tak balance.
Itu yang kita akan bincang minggu pula. Esok dan lusa. Itu lebih pada quality wise. Kan? Okay, saya dah ada hantar pada satu jurnal dan resultnya reject. Okay, tak apa. Okay, dapat komen reviewer. Bagus sebab kita request untuk dapat komen lah. Lepas tu supervisor kata jangan hantar kat situ lagi. Okay, kalau tanya saya lah kan, kalau nanti you buat, you hantar kat saya. Nanti saya tengok. Kan? Beritahu saya nama jurnal tu apa. Okay, kadang-kadang saya pun kalau bagi komen, kadang-kadang komen tu kadang-kadang nak bagi ayat sedap je. Kenapa you kena reject? Kena reject je sebab you tak fulfill standard jurnal tu. Okay, sekarang ni pergi fulfill ikut standard tu. Bukan setakat komen. Sekarang ni you kena fulfillkan standard jurnal tu. Macam mana buat abstract? Ikut abstract yang dah terbit dalam jurnal tu. Macam mana buat title? You kena ikut title yang terbit dalam jurnal tu. Macam mana dia punya presentation? Macam mana dia punya image, figure dan table? So macam mana quality citation? Dia cite siapa? So macam mana you punya reference? Terkini ke? Update tak jurnal? Kalau you nak hantar ke Emerald, 80% ada kat situ base pada Emerald ke? Jadi banyak factors yang disebabkan kena reject. Kalau tanya saya, sebab kita dah ikut format dari jurnal tu, kita boleh hantar balik dekat jurnal tu dengan syarat kita kena fulfill. Lagi-lagi kita akan cover nanti hari Rabu. So hari Rabu nanti you dapat 100 tips. Serakat 100 tips tu saya akan beritahu macam mana daripada artikel tu kena reject, macam mana dia boleh terima. How we custom daripada reject untuk accepted. Saya lebih suka kalau artikel tu memang kalau you ada sekarang koleksi yang kena rejected, tak apa, kita bagi nafas baru. Ikut spek jurnal tu. Belajar tekap. Ikut je. Mungkin cara kita tak belajar tekap. Kalau tanya saya terpulang lah. Kalau supervisor kata tak nak tu mungkin ada sebab je lah. Tapi kalau tanya saya, ada factors juga sebelum saya decide nak hantar tempat lain. Mungkin saya kata saya konsisten hantar tempat yang sama. Tapi saya akan buat perubahan lah. It's not just limit based pada komen, tapi saya akan buat juga penambahbaikan berdasarkan spek jurnal tu. Spek jurnal tu lah. Tu saya akan buat lah. Kalau Nurul Huda tanya saya consider dia, yes, saya dah betulkan based pada komen review tu. Kemudian saya akan make sure artikel saya sama spek dengan jurnal tu. Setiap jurnal ada spek dia. Setiap jurnal dia ada pengkhususan dia, ada style dia, ada spek dia. Jadi kita kena ikut spek and standard dia. Okay, ada soalan lain? Soalan lain pagi tadi pun boleh nak tanya. So kita plan, kita ada 4 modul lagi ni. And mungkin kalau berbanding, kalau dalam ni ada grup TOT first batch penuh dengan soalan. Jadi saya ingat kita tak dapat habis 4 modul hari pertama. Tapi kalau batch kedua ni kita dapat juga. Walaupun kita start lambat sikit, tapi rasanya kita boleh habis juga modul 2 ni sebab mungkin tak banyak soalan yang ditanya lah. Tapi kalau tanya saya, 4 modul ni sangat penting. Yang pertama database, yang kedua kita kena register. Sebab register penting. Apa-apa lepas ni kalau kita dah terbit artikel, orang akan minta dia. Buds ni you punya Pavlon ID, Buds ni you punya Scopus ID, OC ID. So semua tu kena register lah. Plus yang baru tadi saya masuk dimension dengan Google Scholar. Okay, bila orang nak hantar jurnal je, kita relax je. Orang nak hantar jurnal mana? Kawan kita kata, kau boleh tahu tak jurnal kat mana nak hantar? Buds ni, kau hantar kat Sign Direct nak? Nak? Sekejap. Kita pun tolong kawan kita, Buds ni kau punya title dan abstract, kita pun gunakan journal finder, yang nak tunjuk, ni kau hantar kat jurnal ni. Saya simple je. Jurnal ni takutlah. Ini berdasarkan aku gunakan journal finder menemukan jurnal ni sesuai untuk kau. Kan? Ada pernah kawan saya kata, dia kata macam mana Fazli? Tak, itu services. Ada orang buat servis macam tu. Dia bayar dekat seorang ni individu untuk identify jurnal mana nak hantar. Dia guna itulah, dia guna Springer, dia guna Sign Direct, dia gunakan apa tadi tu Web of Science Nature dan Infuse Sign Direct. Lepas tu dia ambil upah lah. Okey, berdasarkan analisis dia, berdasarkan tajuk dan abstract ni, you boleh hantar kat sini. Kalau tanya saya, kalau dia boleh buat duit, you all pun boleh buat duit lah. Sebab you all pun saya dah ajar habis semua dah ajar semua journal finder, suggester dan nature, dah ajar ada advanced science. Lepas ni boleh buat iklan lah. Siapa-siapa nak hantar jurnal, tak tahu hantar jurnal kat mana, okey, bayar kat saya dalam bayar RM50, dalam masa 5 jam result akan diberi. Buatlah. Kalau nak buat, saya tak dan lah nak buat benda tu. Jadi kalau tanya saya, ada orang tanya dengan saya, tak tahulah dia buat ke tak. Ada sekali tu saya nampak dia buat. Terpulang, kalau katakan nak buat matching journal, buatlah. Platform saya dah ajar dah, you boleh guna. Tapi itulah kita kena advice yang bagus lah. Kalau tanya saya, macam tadi lah, you buktikan journal ni bagus. Kenapa impact factor dia tinggi, matching score dia berapa dia punya index, okay, kenapa dia punya accepted rates dia. Jadi laporkan report, buat technical report lah kat dia supaya klien dapat. So bila dia buat keputusan nak hantarkan satu jurnal tu dengan satu justifikasi yang kita bagi.
Lepas tu buatlah service sikit. Okay, bagi template, sebab kita download template tu, bagi sekali dengan template kat dia tu. Download outer guideline dengan FAQ, bagi table outer guideline dengan FAQ tu bagi dekat klien sekali. Boleh lah kalau siapa nak buat service mature journal, boleh buat. Kadang student tak tahu nak hantar jurnal kat mana. Jadi sekarang ni you dah tahu. Jadi you dah tahu dah ada, so boleh bantu orang lain lah untuk hantar jurnal kat mana. Ada soalan tambahan? Ada soalan tambahan nak hantar? Mungkin ada yang lain-lain soalan, ada lain perkara. So keesokan harinya, cerita pasal esok perancangan untuk esok. Okay. Sekejap saya tengok kita punya jadual. Sebab kadang lupa-lupa dah jadual ni. Modul kedua apa dia kan? Okay. Modul kedua, sekejap Okey, hari kedua kita akan jenis artikel. Okey, besok kita akan belajar jenis artikel. Mungkin selama ni kita tahu jenis artikel adalah artikel research artikel. Okey, esok sekali jalan besok sebenarnya dia modul 5 dan modul 10 jalan sekali. Modul 5 dan modul 10 jalan sekali kerana saya cadangnya lepas bagi jenis artikel tu saya akan masuk dengan contoh. Kita akan bedah artikel, kita akan tengok. So kita buka contohnya research artikel, kita buka beberapa research artikel, tengok cara dia menulis macam mana. Okay, pergi pula general review, tengok artikel, bedah, kita tengok macam mana. Pergi pula conceptual, so tengok macam mana. Kemudian tengok lagi general review macam mana, short communication macam mana, spotlight macam mana. Jadi semua jenis artikel supaya besok baru you tahu rupanya dalam satu tesis ni macam-macam artikel boleh buat, original atau research article, boleh buat conceptual, boleh buat literature review, boleh buat general review, boleh buat short communication. Jadi macam-macam yang kita boleh buat. Jadi besok kita akan bincang sesi pagi itu termasuk dengan modul ke-10 saya blend, iaitu dengan bedah artikel pilihan. Boleh je kita buat satu modul untuk buat bedah, tapi kalau tanya saya alang-alang kita buka jenis artikel, kita bedah. Okey, kemudian kita akan masuk dekat template tulis artikel jurnal lah. Template tulis artikel jurnal. Okey, kemudian kita akan masuk dekat book review dengan proceeding berindeks. Okey, proceeding berindeks ni pun satu perkara yang hari tu pun saya tak dapat kongsi detail sangat dengan TOT1. Jadi saya mungkin proceeding berindeks ni mungkin saya bawa ke depan. Saya bawa ke depan, contohnya lah kalau kata time base kita cram, mungkin saya plan hari Sabtu saya nak buat proceeding berindeks ni. Sebab kenapa? Sebab proceeding berindeks saya tu dekat TOT1 pun tak ada nak cover. Okey, hari Rabu tu itu paling penting lah. Kalau tanya saya ni kat tempat yang paling orang kata sangat penting lah, 100 tip and trick dengan 10 langkah untuk merisik chief editor. Jadi untuk hari ketiga tu memang kebanyakan persoalan akan terjawab. Hari ketiga tu saya rasa semua soalan yang you tanya akan terjawab pada hari yang ketiga. Okey, mungkin petang tu mungkin kita slate lah. Kalau ada lagi kita nak bedah artikel. Okey, itu kita akan bincang pada hari ketiga. Okey, hari yang keempat dan hari yang kelima tu lagi serius lah. Maksudnya pindah. Macam mana daripada sebuah tesis grant, daripada research grant, daripada tesis nak convert jadi artikel yang banyak. Macam mana nak tulis satu perenggan yang baik. Jadi hari yang keempat tu dah minggu hari time yang writingnya skill. Writing skill. Yang terakhir tu tak ada apa dah, just nak tunjuk saya nak bantu you all untuk terbit artikel. Yang tu lebih pada strategi lah. How to make sure setiap kali you submit dapat accepted. Jadi kita dah bekerjasama kat situ. Okey, biasanya berapa orang reviewer? Paling minimum 2. Dia boleh jadi 3, boleh jadi 4. So kita boleh ambil range dia 2 hingga 4. 2 hingga 4. Dia bukan seorang. Dia kena 2 hingga 4. Adakah satu strategi yang baik hantar artikel ke jurnal Q4 di top? Yes, correct. Bagus Nizwan, itu strategi. Hantar Q4. Tapi sebenarnya kita je rasa, tahu tak orang barat tak kisah Q. Janji dia hantar dekat Sign Direct. Tak ada Q lagi. Jurnal tu baru setahun jagung. Volume 1 nombor 1. Dulu saya pernah tahu. Lantaklah Scopus dengan Web of Science ni. Aku bukan nak kejar pasal Scopus dengan Web of Science ni. Kita researcher. Researcher tak tengok tau indeks. Budak-budak baru je yang tengok indeks ni. Yang kata nak Q1 ke apa semua ni. Contoh dulu. Saya ni fikir top publisher je. Janji artikel saya terbit kat Emerald. Janji dekat Science Direct. Dekat Taylor ke dekat Springer. Sebab kita memang tahu itu top publisher dia. Tak kisahlah orang kata nak Q1 ke Q2. Rupanya pemikiran saya dia sama dengan barat.
Jadi saya ada satu jurnal tu dengan bidang saya berebut nak hantar Q1 nombor 1. Kena reject. Sebab bila saya tengok artikel tu publish, mak ai otai-otai semua hantar. Ni bukan otai-otai sikit ni, otai-otai gajah-gajah ni. Jadi orang barat ni dia tak kisah pun pasal Q1 ke Q2. Janji benda tu kena dengan bidang, duduk dekat rumah yang betul. Okey, ni nama jurnal bidang dia. Contohlah saya ingat dulu bidang tu, lupa dah saya bidang Journal Engineering Management. Jurnal tu saya ingat saya nak hantar kat situ, saya hantar kat situ. Orang nak tanya, kat situ bukan ada index pun, bukan ada Scopus, Web of Science pun. Dia kata, memanglah jurnal baru kot. Aku nak hantar je. Jadi penting top publisher. Rupanya saya kena reject. Reject tu macam tak puas hati kata dengan kawan. Mak aku kena reject kot jurnal tak ada index. Okey. Tapi bila artikel tu terbit, first issue, saya baru saya faham. Ni lah orang kata, kawan kata, orang barat tak kisah pun indeks ke tak indeks. Janji dia hantar jurnal dekat top publisher. Jadi pemikiran dia orang lagi jauh terbuka daripada kita lah. Kita masih lagi nak kejar indeks dan sebagainya. Saya sampai sekarang pun saya cakap dengan student, saya happy kalau you hantar kat top publisher. Tapi jangan bayarlah yang free. Tak ada indeks tu tak ada masalah. Tapi jelas sebab you nak syarat bergraduat, you kena indeks. Kan tak indeks kan tak layak untuk syarat bergraduat. Kalau saya tak, kalau saya sendiri saya tak kisah pun sebenarnya. Kalau personally saya tak kisah pun hantar kat mana. Kalau saya nak hantar jurnal kat lokal, saya hantar je jurnal kat lokal. Saya nak hantar jurnal dekat yang tak ada indeks, saya hantar je tak ada jurnal berindeks. Itu saya lah. Tapi kalau kita sebagai syarat nak bergraduat, syarat untuk kenaikan pangkat, syarat untuk tutup grant, kalau perlu ikutlah. Tapi kalau pada pandangan saya, susah orang kata, baca jurnal yang tak berindeks tak berkualiti. Saya tak setuju. Saya banyak je baca artikel yang tak ada indeks, tinggi kualiti dia. Jadi consider saya, ini adalah pilihan. Nama dia option. Orang nak hantar Q1, option. Orang nak hantar Web of Science, option. Orang yang nak hantar jurnal kat top publisher, option. Cuma sekarang ni saya nak beritahu yang benda baik. Top publisher ni benda yang baik. Kalau kata you kata tak okey, kenapa library kita duk langgan Springer? Kenapa library kita langgan Sage? Kenapa langgan Taylor? Kenapa ada ScienceDirect? Kenapa ada Emerald? Kenapa ada Willy? Kenapa ada semua tu? Check dekat UM, check kat UTM, UKM, UPM, UPSI, semua duk langgan benda yang sama. Sebab itu adalah top publisher yang dah establish. So tak ada masalah yang discontinue tu. Kalau kata jurnal ni diorang ni discontinue, apatah lagi ikan bilis yang lain. Jadi biasanya diorang ni okey lah. Cuma ada macam Springer ni, ada satu dua. Itu namanya yang chief editor tu dia tak dia macam mana? Dia langgar lah, dia ingkar lah. Dia buat hal dia sendiri, dia buat kepala dia sendiri. Orang suruh jadi chief editor ikut flow, dia buat cara dia sendiri. Dia panggil kawan-kawan dia semua hantar kat dia. Tu attitude, tu chief editor punya attitude menyebabkan ada juga jurnal yang top-top tu discontinue. Tapi saya check, top publisher ni yang discontinue semua saya check. Semua masalah dekat chief editor, attitude. Attitude chief editor menyebabkan jurnal tu ditarik balik. Bukan disebabkan publisher tu sendiri, disebabkan chief editor punya attitude. Untuk sesi-sesi berikutnya boleh bertanya soalan yang melalui mic, terutama soalan. Boleh tanya sekarang pun boleh. Boleh tanya, tak ada masalah. Kalau dalam sebab kita santai sebenarnya. Okey, soalan macam saya tengah cover tadi, kalau banyak yang tak jelas, boleh terus tanya. Boleh on mic, bila-bila you nak on mic pun boleh. Okey, bincang 2AJ ni. Okey, 2AJ ni directory untuk journal. Sama juga dia nama dia index. Cuma kalau nak bincang pun sebab banyak kan kita panggil support lah. Banyak juga jurnal dekat UPSI pun kita sebelum nak dapatkan Scopus kita pakai 2AJ. Tapi lah 2AJ ni kat Malaysia tak apply sangat. Mana ada syarat bergraduat, kalau dapat indeks di OAJ pun dah kira okey dah. Tak, kita tak pakai istilah tu. Jadi kebanyakan kan nampak macam jurnal tadi kan dia banyak dapat indeks kan, sebagai nak dapatkan pengiktirafan lah. Masuk jurnal ni pun bagus kat DOAJ. Jadi bagus kat DOAJ ni dia jadi pangkalan data untuk directory untuk open access journal. Jadi bagus dia join directory ni. Kalau mana-mana jurnal kita, especially yang jurnal yang ada open access, join lah DOAJ ni. Jadi kita bersama-sama dalam satu kumpulan atau satu pangkalan data yang besar. Jadi dia akan sedang lah. So orang nak join DOAJ ni sebabkan jurnal tu nak dapatkan banyak citation. Itu je kelebihan DOAJ ni. Sebab bagi negara-negara yang tidak maju, so dia memang dia refer DOAJ untuk dia dapatkan open access je jurnal. So D tu directory. So directory tu dapatkan satu pangkalan data yang besar. Jadi banyak jurnal-jurnal di Malaysia. Contoh jurnal universiti. Memang usaha dapatkan join DOAJ sebab jurnal universiti banyakkan open access. Jadi bila dah open access kan ada masalah tadi kat My Citation kan. My Citation tak ada orang cite.
kurang orang cite. Jadi salah satu strategi untuk pastikan my citation akan dapat banyak citation adalah mendapatkan DOAJ, supaya DOAJ ni orang sedar, orang kat Nigeria pun tahu bahawa wujudnya my site. Ada jurnal-jurnal Malaysia ni. So bolehlah berlaku worldwide citation. Dia lebih pada satu proses untuk DOAJ ni, bila ada index ni maksudnya okey bagus jurnal ni open to worldwide lah. Maksudnya dia ada link dengan collaboration dengan beberapa body dekat dunia ni saling mengembangkan karya dia. Tu kelebihan dalam kenapa ada setengah-setengah jurnal dekat Malaysia try juga dapatkan DOAJ. Tapi nak dapatkan DOAJ tak sesusah macam nak dapatkan Scopus. Jadi dia proses admin lah. Request adalah beberapa perkara yang diminta kita fulfill dan kita akan dapat DOAJ ni. Mostly tak ada masalah. Banyak jurnal yang tak ada index pun ada DOAJ. Okey, rasanya soalan lain-lain tu saya dah jawab dah. Ada soalan lain nak tanya? Okey, nanti you all explore lah. Nanti kalau ikut macam grup KOT yang pertama tu, contohlah malam karang ke petang-petang ni ada yang cuba nak register account dekat ORCID, ada yang dekat Pablon. So nanti apa-apa permasalahan nanti bincang dalam grup WhatsApp lah. So kita sama-sama lah, saya dengan lain-lain yang dah berjaya nanti, kita bantu kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang masih lagi tak dapat register. Tadi bila malam ni try main journal finder, tak dapat ke dan sebagainya, tak faham apa maksud maklumat ni, maklumat tu. Jadi sekarang ni consider dia, kita daripada pagi sampai sekarang ni, petang ni kita tahu tentang mendapatkan database. Okay, kita dah tahu macam mana nak daftar account, kita dah tahu macam mana nak gunakan finder, suggester dan matcher. Dan yang keempat, kita dah tahu macam mana sedikit banyak kalau nak hantar dekat top publisher ni berapa rate untuk open access. Yes, open access memang banyak benefit. Orang yang ada internet saja dah boleh access untuk dapatkan full text kita. So itu salah satu strategi untuk dapat tingkatkan citation. Tapi ialah paling penting kat sini yang saya bincang adalah top publisher. Kalau saya nak bincang yang benda dekat luar sana tu, ada satu benda yang signifikan. Yang mana kalau kita bincang open access, yang jurnal yang bukan daripada top publisher, dia dari segi murah, dia murah. Dari segi darjah kesusahan, kesenangan, dia agak senang. Tapi dia senang juga discontinue. Update je. Kalau dekat universiti saya, update je. Ada je kawan-kawan dah update je. Fazli jenis ni dah discontinue. Fazli jenis ni discontinue. Sampai one time saya study yang discontinue ni. Jadi memang tak silap lah sangkaan saya. Kebanyakan yang discontinue ni adalah jurnal-jurnal yang single website ataupun single organisation atau company. Yang mana tu memang masih nak mohon Scopus punyalah baik. Bila dapat Scopus dia profit oriented. Jadi kita ni orang Malaysia, minta maaf orang Malaysia antara salah satu negara yang banyak terdedah dengan open access company luar. Jadi maksudnya kita banyak bayar jurnal lepas tu discontinue. Malaysia salah satu platform dia lah. Di mana orang yang katalah saya satu negara ni buat platform jurnal Scopus janji bayar je terbit. So market dekat Malaysia. So kat market easy market lah. Easy market untuk dapatkan klien sebab kita kat Malaysia agak desperate untuk terbit artikel Scopus dengan Web of Science. Jadi dia buat marketing sikit, dia buat harga murah sikit. So dia memang dapatlah orang Malaysia punya artikel. Dia dapat profit lah kan. Bukan sikit saya pernah cerita dulu. Saya pernah kira dalam satu kelas, satu publisher ni ada berapa jurnal tau. Setahun dia dapat 24 juta. Setahun dia dapat 24 juta. Dia dapat value dia 24 juta. Just mention business 24 juta main jurnal je. Because of jurnal tu kena bayar 3,000 satu artikel. Kan? Jadi banyaklah. Dia ada banyak jurnal. Tapi saya kira satu jurnal, dua jurnal, dua, tiga. Kira-kira 24 juta kan. Maksudnya orang buat bisnes jangan jadi mangsa kita lah. Kita akhirnya nanti jurnal tu akan discontinue. Dan Web of Science atau Scopus akan buat kerja dia. So dia akan update by circle. So mana-mana yang tak sangkut circle ni, circle depan dia akan sangkut. Tak sangkut circle depan, circle satu lagi akan sangkut. Okay, publication dalam special issue dia macam ni. Zuraida Ismail tanya soalan special issue. Dia macam ni. Kalau katakan jurnal tu terbit katalah normal 4 kali setahun atau 3 kali setahun. Okay, sekarang ni kan musim COVID. So dalam nama jurnal dia katalah International Journal of Accounting Management. International Journal Accounting Management. So adalah scope dia. Ada accounting, ada auditing, ada management accounting, ada financial, ada economic management. Ada dia punya bidang.
Jadi kita berhadapan dengan COVID-19. Jadi International Journal of Accounting Management tu nak buat special issue tentang accounting management in COVID perspective atau COVID issues. Yang tu yang dia buat special issue. Special issue tu membuat satu topik yang tiada dalam common dalam skop dia. Jadi dia buatlah special issue. Bila special issue ni bukan selalu, kadang-kadang 2 tahun sekali, kadang 3 tahun sekali. So special issue is not mandatory kena buat. Jadi terpulanglah, nama pun special, nak buat 4 tahun sekali, 2 tahun sekali, setahun sekali. Jadi katakanlah jurnal tu terbit 4 kali setahun, jadi special issue pun 4 kali, tak lamalah jurnal tu nak discontinue. Itu salah satu tips lagi. Kalau you tengok orang buat special issue lagi banyak ataupun sama dengan regular issue, tak lama lagi discontinue lah. Tak boleh. Jadi consider orang buat special issue ni kadang-kadang jarang-jarang. Jadi special issue okey. Cuma dia ada markah. Untuk calculation markah, untuk KPI pensyarah dan juga di kalangan publisher, markah artikel yang terbit special issue tu sedikit rendah daripada regular issue. Sebab tu ada setengah lah, ambil paling mudah, sahabat saya daripada kat Indonesia, kalau dia nak terbit artikel, dia orang tak nak special issue. Sebab kalau special issue, markah dia rendah. Macam kita lah, markah Maira, markah dia rendah. Kalau regular issue, markah dia tinggi. Tengok juga practices dia lah. Tapi dalam sistem baca sama. Tapi saya tahu calculation matrix, dari segi point, dari segi auditor, memang dicek jurnal yang kalau terbit dengan special issue ni, memang markah dia turun. Dia tengok special issue macam mana. Kalau special issue tu sekadar nak tunjukkan lambakan, memang effects. Tapi kalau special issue jarang-jarang kan, dalam masa 10 tahun tu sekali dua je dia buat special issue, that tu tak apa. Tapi kalau tanya saya dari segi overall, regular dan special issue, markah lagi tinggi. Regular lagi tinggi dari markah special issue. Kalau kata kita bincang dari segi markah, kalau tanya saya tak ada masalah, dua-dua terbit. Jadi tak ada masalah langsung pun. Tapi kalau hitung markah, in term of demand, orang nak special issue ke regular? Itu masalah dia. Kita demandkan special issue. Kenapa demandkan special issue? Demandkan call of paper ni, walhal regular tu lagi tinggi markah dia. Sebab tu dia banyak sekarang ni, kalau orang Malaysia ni kalau nak attract orang, buat special issue. So ramai orang rasa nak join sebab ada special issue. Kalau tanya saya special issue ni, sama ada kita boleh buat dalam organisasi yang sama, maksud chief editor yang buat special issue, ataupun yang tadi yang buat call of paper, kita ada guest editor, kita lantik satu guest editor, buat dia hantar proposal, ambil satu isu untuk terbitkan jurnal tu. Jadi special issue ni ada dua, sama ada dari segi internal, kita punya staff, chief editor dengan editor board buat special issue satu, ataupun guest editor orang luar akan try atas kertas kerja, dia buat call of paper lah untuk buat special issue untuk orang luar lah, maksudnya guest editor. Ada dua platform. Macam saya lah, saya tak ada kaitan pun dengan jurnal tu. Saya bukan chief editor, saya bukan ni. Jadi saya nak engage dengan that journal, so saya come out dengan satu paperwork, kemudian paperwork tu dilulus untuk saya buat call of paper. Tapi jurnal tu akan di-manage oleh jurnal tu lah. Tapi special tu, editor dia saya susun sendiri. Saya yang susun siapa nak jadi editor, siapa nak jadi chief editor. Jadi jurnal tu macam dia sub lah. Sub tu kepada orang lain untuk buat satu call of paper. Ada lagi soalan? Dekat bahagian dekat WhatsApp pun tak ada soalan, dekat sini pun dah tak ada soalan. Kalau ada soalan lagi boleh tujukan soalan sebelum saya offkan ni. Dan juga video saya akan bagilah untuk sesi pagi. Sesi pagi tadi saya tak sempat nak upload. Minta maaf lepas habis benda tu memang saya capai telefon, memang Roger tim yang patutlah yang dia pergi sini minta tanya orang sana boleh tak saya cucuk tengah hari tadi. Jadi dia kata boleh datang je. Tu saya terus pergi. Pergi sana pun tak adalah ramai sangat, tu selesai dah. Okey. Kalau tak ada apa-apa kita stop dulu rasanya dah tak ada soalan tu stop. Jadi kalau terfikir malam karang nak tanya soalan, boleh tinggalkan bahagian chat. Okey, kita jumpa esok untuk siri yang pertama. Kita akan belajar jenis artikel. Jadi saya bagi slide lambat sikit lah. Kalau nak bagi slide sekarang boleh untuk yang TOT hari tu. Tapi untuk yang TOT ni saya nak tambah sikit. Saya nak tengok malam karang apa lagi slide-slide yang saya boleh tambah. Contoh-contoh artikel yang saya boleh bagi untuk
enhance lagi daripada first slide daripada TOT yang satu. Nota kita ni pun kongsi juga dengan TOT group satu lah supaya dia orang pun boleh upgrade knowledge juga. Okey, kalau tak ada apa-apa saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga dengan jasa baik bagi kelonggaran pada saya pergi cucuk tadi dan juga masa saya start lambat tadi. Semoga kita semua dipermudahkan. Yang mana dapat vaksin tu semoga lebih baik, lebih sihat. Yang belum dapat vaksin akan disegerakan dapat vaksin. Yang sedang menghadapi sedikit ujian tu semoga kita sama-sama bertabahlah insya-Allah. Okey, kita jumpa esok pada waktu yang sama pukul 9 malam. 9 malam pula. 9 pagi. Nanti saya bagi link lain Link lain. Ini link hari ni. So besok ada link barulah. Link baru. Kita akan gunakan satu link untuk satu hari lah. Satu link untuk satu hari. Untuk link itu akan guna pagi, untuk gunakan petang. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat sejahtera, selamat petang dan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.